Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan dan kesihatan dapat kita gunakan untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. InsyaAllah bersama dengan saya pada pagi ini, Da'i Hilman, insyaAllah akan temankan anda selama lebih kurang 2 jam, 1 jam setengah di TV3 dan berbaki lagi setengah jam di TV9. Jadi terus setia sehingga ke hujung rancangan, sebab apa banyak lagi kita akan kongsikan perkongsian yang mana sudah tentu akan menambahkan pengetahuan kita dan juga sudah tentu juga memberi saham akhirat kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mula, sama-sama kita merafakkan kesyukuran di pagi hari yang penuh mulia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita 2 nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan kita minta nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, sahabat semua, hari ini hari Jumaat 28 Ogos. Apabila kita sebut bulan Ogos ini, sudah tentulah kita maklum, kita sebagai rakyat Malaysia maklum, iaitu inilah bulan kemerdekaan. Sebenarnya untuk kita rasa semangatnya merdeka, semangatnya untuk mempertahankan negara bukanlah semata-mata bulan Ogos, tapi dia meliputi sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi ini sebenarnya. Jadi saudara, di pagi Jumaat ini, sama-sama saya nak berpesan kepada diri saya dan kita semua, jangan lupa untuk kita perbanyakkan sunnah hari Jumaat, dan sudah tentulah yang paling afdal adalah kita jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan untuk diri saya dan kita semua, sama-sama menjaga SOP dan juga penjarakan sosial. Ingat, kita masih lagi dalam usaha ataupun perjuangan untuk melawan COVID-19 ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar penyakit ini Allah angkat dan sembuhkan kepada mereka yang terkena, dan kita semua selamat daripada bencana ini, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mula, hari ini tajuk kita patriotik itu ibadah. Satu tajuk yang saya kira dengan bulan ini sangat orang kata apa? Sangat rapat maksudnya. Jadi siapakah yang akan menceritakan tajuk ini? Siapakah akan berkongsi dengan kita tajuk ini? Sudah tentulah pemilihan orangnya orang yang patriot juga. Tak lain tak bukan adalah Ustaz Nik Kamaruddin. Nik, apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Saya dah lama tak jumpa Ustaz ni sebenarnya. Rindu. Ini semangat. Tapi sebelum saya terlupa, sebenarnya saya lupa nak sebut Ustaz ni Kapten Maritim. Nik Kamaruddin, Nik, Ustaz. Orang kata bila mana sebut Kapten Maritim ni, sudah tentulah orangnya orang patriot dan sebagainya, Ustaz, betul? Kita nak cerita, iaitu tajuk kita patriotik itu ibadah. Tapi sebelum tu, saudara, sahabat penonton semua, sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita talian 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364880 ataupun terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baiklah, tanpa saya lengahkan masa, saya nak tanya kepada Ustaz. Ustaz, bila mana patriotik? Orang selalu sebut patriotik. Cumanya bila bulan kemerdekaan ini, ramai orang menyebut isu nationalism. Jadi apa beza nationalism dan patriotism ni, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ayah, adik-adik sekalian. Baik. Bila tengok patriotik, kita sebut patriot ni, kita dah nampak macam keaskaran gitu kan. Seorang semangat yang patriot, semangat orang kata kenegaraan, semangat untuk cinta negara dan sebagainya. Maka kita nampak dulu kepada apa itu yang dikatakan patriotisme ataupun semangat patriotik itu sendiri. Iaitu satu semangat yang positif dalam kita menyintai negara, sehingga disebut hubbul watan minal iman. Dulu kita masa kecil-kecil, kita orang kata itu hadis Nabi kan. Bila kita buat pengkajian dan sebagainya, dia tak ada kata langsung dengan sunnah Nabi. Maksudnya bukan perkataan daripada Nabi SAW. Bahkan dia ambil mafhum dan ulama menyatakan hubbul watan minal iman. Sebab di sana ada kecintaannya kepada negara itu ialah
boleh membuahkan keimanan. Jadi ulama-ulama ini mengambil pandangan hubbul watan itu sebahagian daripada untuk sempurnakan iman. Sebab bila mana seorang itu tak ada negara, dia nak beramal, nak ibadat pun susah sebenarnya. Dan satu, kemudian negara pula dalam keadaan contoh huru-hara ataupun dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan kita sekarang tak perang pun tapi perang COVID kan. Mari pula yang baru pula apa gendam 64 pula yang baru. Yang baru lagi kan. Jadi semangat itu, semangat patriotik ini adalah satu semangat suntikan semangat untuk kita rasa bangga kita mempunyai sebuah negara yang merdeka, kita mampu untuk beramal ibadat dengan sempurna dengan adanya semangat-semangat ini. Macam sebut tadilah, patriotik ini tak semestinya berlaku pada merdeka saja. Macam Maulid Rasul lah. Maulid Rasul ni kita nak ingat Nabi bukan pada bulan Maulid kelahiran saja. Tapi cumanya di Maulid Rabiul Awal itu kita lebihkan lagi, kita lebih macam hari lain. Kita selawat juga kepada Nabi SAW tapi Yaumul Jumaat lebihkan lagi sebab dia ialah Sayyidul Ayyam. Maka begitu jugalah dengan bulan merdeka ini kita ada jalur gemilangnya dan sebagainya. Ada itu sebagai di antaranya di antara. Maka satu laginya ialah nationalism kan. Itu satu ideologi atau pahaman kebangsaan. Yang ni sebenarnya kita bukan nak bincang tapi kita ada beza. Adakah semangat patriotisme atau patriotik itu menjadi ibadat berbanding nasionalisme tadi? Nasionalisme tak. Nasionalisme itulah satu ideologi pahaman yang menyebabkan orang itu cinta kepada bangsa dia sendiri. Sedangkan la fadla baina arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Tiada bezanya di antara orang Arab dengan orang Ajam. Kita ni orang Ajam kan orang Arab. Padahal Nabi turun Arab, bangsanya bahasa Arab. Sepatutnya Allah lebihkan dia. Tak. La fadla baina arabiyyin ala ajamiyyin wala aswadin ala abyadin illa bittaqwa. Tiada bezanya di antara Arab dengan orang Melayu, dengan orang Jawa, dengan apa tak ada beza. Dan tidak ada bezanya orang kulit putih dengan orang kulit hitam illa bittaqwa. Jadi yang nasionalisme tu itu adalah satu ideologi yang ditolak. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man da'a ila asabiyyah. Bukan golongan kami siapa yang mengagung-agungkan asabiyah. Asabiyah seolah-olah perkauman, nasionalisme dan sebagainya. Patriotik adalah satu benda yang lain, satu suntikan semangat untuk kita menjaga negara kita. Tak kira lah kau agama Islam ke, kau Buddha ke, Kristian ke, tapi mesti ada semangat itu untuk menjaga sebuah negara. Itu maksudnya patriotik atau patriotisme ini adalah satu suntikan semangat yang perlu ada kepada semua warga yang disebut dalam sebuah negara. Itu insya-Allah. Jadi kita akan huraikan dalam masa 2 jam ini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan patriotisme insya-Allah. Mana kata dua benda berbeza. Ya. Satu benda kita mempertahankan negara, satu lagi kecintaan kita kepada bangsa yang mana kita mengagung-agungkan sesuatu bangsa. Ya. Ustaz, saya nak membacakan satu persoalan daripada Facebook daripada Razali Zali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam manakah semangat patriotik itu boleh menjadi satu ibadah di dalam Islam? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Ini soalannya Ustaz. Mana kata macam mana patriotik itu kita nak lahirkan itu mesti dia jadi ibadah. Kalau kata takut memang patriotik tapi banyak lara belakang. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, baik, terima kasih Razali Zali ni. Saya rasa ini penulis biasa kok ni. Selalu Razali Zali ni. Terima kasih Li. Ustaz panggil Li lah. Orang Kelantan panggil Li lah. Okay. Baik. Kita tengok satu. Ini pegang kata kunci kepada semua. Adik-adik, anak-anak sekalian. Ibu kakak. Iaitu kullu amalin fihi ta'atillah wal ibadah. Itu kata kunci dia. Dia bukan sabda Nabi SAW. Bukan. Ialah satu kata-kata ulama. Alim ulama kata. Kullu amalin fihi ta'atillah. Setiap amal yang kita buat, yang ada dalam amalan itu yang menjadi ketaatan kepada Allah, dia menjadi ibadat. Senang. Dan merujuk pula kepada wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat semata-mata kepadaku. Jadi nak kaitan setiap amal yang kita buat itu dijadikan ibadat. Ada amal dunia jadi ibadat. Ada amal akhirat tak jadi ibadat. Contoh amal dunia kan, orang kata main bola. Main bola itu bukan akhirat. Tetapi macam mana dia boleh jadi ibadat? Pertama niat lillahi ta'ala. Kedua jaga aurat. Ketiga jaga solat. Hikmat di sebalik main bola sebagai contoh. Untuk kesihatan, untuk berjumpa kawan dan sebagainya. Maka dia menjadi ibadat walaupun hal dunia.
Tetapi seorang yang beribadat, seorang macam ibadat lah, dia berada di masjid dan sebagainya. Dia solat tahiyat masjid, solat sunat dan sebagainya. Tapi dia nak pertontonkan kepada manusia. Nak tunjuk kepada manusia bahawasanya iman ni rajin, iman ni bagus, janggut ada kan, semua sekali tu, sujud pun lama. Tapi nak tunjuk kat orang. Kita bujang lagi nak tunjuk kepada mungkin orang tengok tu, boleh buat menantu macam tu kan. So dia nampak macam ibadat, tetapi dia tidak jadi ibadat. Dia jadi lara dari situ sebab dia nak pertontonkan kepada orang lain. Begitu juga dengan patriotisme ataupun patriotik. Semangat ini nak jadikan ibadat, yang mana semangat kita cinta kepada negara itu, apa yang kita nak sebenarnya? Kita nak keamanan dalam sebuah negara sebagai contoh. Hasil daripada keamanan itu, katalah Ustaz pasukan keselamatan, Ustaz defend, menjaga pengairan negara sebagai contoh, ataupun daratan, ataupun udara kan, jaga ruang udara. Kesemuanya itu ialah semangat, dengan semangat datang kerja untuk bentengkan pertahanan supaya tak dimasuki musuh. Maka hasil daripada situ, negara akan menjadi aman. Bila negara menjadi aman, orang yang tidak ada keselamatan sebagai contoh rakyat biasa, so dia akan rasa teraman berada dalam sebuah negara yang merdeka, dia boleh ibadat dengan sempurna. Maka amalan kita itu yang kita lakukan dengan semangat tadi menjadikan ibadat. Sebab kita nak negara itu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Nak jadikan sebuah negara itu jadi negara yang baik, aman, damai, mesti bertakwa. Mana hasil daripada takwa itu orang yang takut kepada Allah, orang yang cintakan Allah. Hasil daripada cinta Allah itu, Allah meletakkan satu tempat, satu negeri, satu kawasan untuk kita jaga. Jadi orang yang ada semangat patriotisme ini, semangat patriotik tadi, dia telah melahirkan satu masyarakat yang cinta kepada negara yang aman, menyebabkan orang boleh beribadat kepada Allah. Hasil daripada itu, macam Man katalah buat solat tahajud 2 rakaat. Tapi waktu yang sama Man ajak kawan-kawan yang lain untuk solat tahajud. Pahala tahajud itu Man juga akan dapat. Man da'a ila siapa yang mengajak ke arah keburukan, maka hasilnya keburukan. Siapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka hasilnya kebaikan juga. Dia tu kaedah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mislu fa'ili la yanqus minhu syai'a. Nabi SAW menyebut, siapa yang mengajak melakukan sesuatu yang baik, menyebabkan orang lain buat juga baik, falahu mislu, maka dia seumpama tu akan dapat. Kalau dapat 100, dia akan dapat 100. La yanqus minhu syai'a, tidak akan kurang walaupun sedikit. Maka semangat ini, contoh mudah ya, anak-anak kibar jalur gemilang, menyebabkan dia rasa hubbul watan, dia rasa cinta kepada negara dia yang merdeka, aman, damai, menyebabkan hubungan silaturahmi dijaga dan sebagainya, memupuk semangat kasih sayang. Itu yang menyebabkan dia mendapat pahala kerana ibadat dia. Nampaknya mudah, tapi sebenarnya kalau kena nawai itu, sebagai contoh anak-anak sekolah kita bariskan dia jalur gemilang je. Tapi hasil daripada itu semangat kekawanan, semangat setia negara, sebagaimana yang ada kepada rukun negara dan sebagainya, menyebabkan kita rasa teraman dalam negara kita, menyebabkan kita suka beribadat, rajin bertunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadikan semangat ini, kaedah ini menjadikan ia berpahala dan menjadi ibadat si Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Nampak macam simple ya sebenarnya. Tapi sebenarnya benda tu lahirkan satu benda yang lebih besar, kecintaan kepada negara dan keselamatan dalam negara semua, Ustaz. Ustaz, saya nak ambil satu lagi soalan daripada Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Dai yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat patriotik adalah untuk mempertahankan bangsa dan negara. Adakah ini tidak bertentangan dengan kehendak Islam yang menyuruh mempertahankan agama serta cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Soalan yang bagus. Mana kata dalam Islam dia suruh tahankan agama, pertahankan orang kata keimanan ni Ustaz. Ya, betul. Pertahan Allah dan Rasul, tapi kita nak pertahankan agama, pertahankan negara. Ada perbezaan ke di sini? Silakan. Okey, baik. Sebelum kita mempertahankan agama, di mana kita akan duduknya agama? Nabi SAW berada di kota Mekah kan, sebuah kota yang kemudian Nabi tinggalkan dengan rasa penuh kesayangan. Nabi menyebut dalam sabda Nabi SAW mengenai kecintaan dia kepada Jabal Uhud sebagai contoh. Itu mana engkau wahai Jabal, hanya Uhud je, Jabal Uhud itu, aku menyintai kau.
wa nuhibbuk. Aku menyintai engkau, engkau mencintai kita, dan kami menyintai engkau. Itu hanyalah sebuah jabal, sebuah gunung ataupun banjaran yang meletakkan di sana ada ahli Uhudin yang tergugur dalam perang Uhud dan sebagainya. Nabi cinta pada tempat tu. Bila Nabi cinta, kenapa? Kenapa? Jadi kalau sebuah tempat tu Nabi pernah menyintai, menyayangi, kenapa kita tak boleh menyayangi sebuah negeri dan sebuah negara yang kita duduk di dalamnya? Yang mana kita nak beramal dengan agama. Nak beramal, katalah nak beramal dengan agama kita. Bagaimana kita nak beramal kalau kita tidak berada dalam sebuah negeri ataupun dalam sebuah negara yang aman damai? Kita tak boleh nak beramal. Kita sebagai contohnya sentiasa diusir, sentiasa dalam peperangan dan sebagainya. Kita tak ada sebuah negara. Kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hijratul Rasul? Maka perkara pertama yang dilakukan oleh baginda Rasul ketika tibanya di Quba ialah membina sebuah masjid di Masjid Quba. Kemudian sampai pada Rabi'ah Rabiul Awal di Madinah, di Yasrib pada ketika membina lagi sebuah masjid. Kemudian selepas itu sebab penyatuan orang Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatu pula kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian yang ketiga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melengkapkan, menyediakan satu piagam disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah itu di antara lain isi kandungnya ialah semua agama yang berada di kota Madinah pada ketika itu wajib mempertahankan kota Madinah daripada sebaran ancaman musuh. Wajib mempertahankan. Tak kira kau Kristian ke, kau Yahudi ke, Islam ke apa. Mana-mana musuh yang datang untuk menyerang kota Madinah, wajib kamu pertahankan. Nabi kata wajib. Itu mestinya mempertahankan sebuah negara itu adalah satu kewajipan. Jadi kita nak merealisasikan sebuah pelaksanaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh di muka bumi. Bagaimana nak melaksanakannya kalau tak ada sebuah negeri, kalau tak ada sebuah negara, maka kita tak boleh nak buat. Oleh kerana itu negara dan juga negeri itu perlu ada. Perkahwinan adalah cantik, bagus, tetapi tak ada wanita atas dunia. Nak kahwin dengan siapa? Maka Allah jadikan Hawa sebagai contoh. Maksudnya untuk mengamalkan, untuk menjaga sebuah agama, maka kita perlu sebuah negeri dan juga sebuah negara yang merdeka, yang aman damai dan sebagainya. Itulah maksudnya tidak menjadi kesalahan. Kerana Nabi SAW sendiri pun menyintai Mekah, menyintai Jabal Uhud dan sebagainya dan menjadikan satu piagam di Madinah untuk mempertahankan. Kalaulah ia tidak ada guna, tak ada erti sebagai ibadat, maka Nabi buat benda sia-sia. Maka mustahil pada Nabi SAW melakukan perkara sia-sia. Oleh kerana itu, cinta, sayang, kasih, semangat untuk mempertahankan negara adalah satu ibadah. Satu amalan yang baik yang perlu ditanam kepada semua ahli masyarakat, terutama sekali anak-anak Islam ini. Biar dia faham bahawasanya kewajipan mempertahankan sebuah negara. Nanti kita akan sebut nanti dalil nas bagaimana kewajipan menjaga benteng pertahanan negara di segi keselamatan darat, laut dan udara, insya-Allah. Mana kata kecintaan kepada negara ini perjalanan untuk kita sampai kepada persoalan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan kepada agama dan sebagainya. Ustaz, kita nak berehat seketika, insya-Allah. Jadi sahabat penonton semua jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, biasakan diri dengan norma baru dakwah biar Tuan Ustaz teruskan. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dengan topik kita, patriotik itu ibadah. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunuh. Saudara, sahabat penonton semua, kita pada awal tadi kita bicarakan mengenai perbezaan patriotik, nasionalisme dan sebagainya, dan kita ada mengambil beberapa soalan mengenai
macam mana nak jadikan patriotik itu sebagai satu ibadah. Tapi saya nak pergi lebih jauh lagi Ustaz, boleh Sebab apa saya tengok satu soalan daripada sahabat kita, daripada Mas Ripah Nur daripada Facebook. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Apakah ciri-ciri patriotisme yang menjadi ibadah dan mencontohi adab mulia Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Makna kata dia tanya, apakah perkara yang mencontohi ada Nabi buat yang kita perlu contoh dalam patriotik ni? Silakan Ustaz. Okey, baik. Semangat cinta negara lah. Kita ambil kita bukan kata kunci ulama tadi itu hubul watan tadi, menyintai watan, negeri atau negara itu sebahagian daripada kesempurnaan iman. Itu bukan satu sabda Nabi yang kita jumpa lah, itu satu kata-kata ulama. Maksudnya situ ialah apa yang Nabi cinta kepada sebuah watan, sebuah negeri dan sebagainya. Cuba kita tengok dalam surah Al-Balad. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan negeri. Negeri mana tu? Mekah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ini Allah Subhanahu Wa Taala membuat sumpahan di atas nama bihadzal balad, iaitu di bumi Mekah. Kerana kemuliaan Mekah dan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Engkau ya Muhammad hillun, duduk di sini di negeri Mekah. Kamu cinta Mekah, sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan untuk berhijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di muka Mekah, di muka Kaabah, berdiri, Nabi naik atas bukit, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wallahi innaka la khairun. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai bumi Mekah ini la khairun ardillah, sebaik-baik bumi Allah yang Allah jadikan, wa ahabbu ardillah, dan bumi yang paling aku sayang. Bumi yang mana sayang aku ini, sayang yang susah aku nak gambarkan, sehingga aku bersumpah dengan nama Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaula anni ukhrij, kalaulah bukan kerana aku dikeluarkan, ukhrijtu min hadzal bal ma kharajtu. Kalaulah aku tidak diusir keluar oleh kaumku daripada negeri Mekah ini, aku tidak akan keluar. Itu satu. Itu maksudnya di antara ciri-ciri bagaimana Nabi rasa cinta sayang kepada negeri. Macam kita musafir, kita rasa nak balik semula ke kampung kelahiran kita. Kita rasa macam gitu. Walaupun kita duduk Kuala Lumpur, duduk Putrajaya dan sebagainya. Tapi kita rasa tanah air aku, kelahiran aku, kita rasa nak balik semula. Walaupun ada warga-warga desa yang duduk di kota dan sebagainya. Tapi hatinya sebenarnya, ya Allah, tempat kelahiran. Sayang tu. Sebab itu kadang-kadang orang yang ditukar, pindah, nak pergi ke Sabah, Sarawak. Walaupun di Malaysia juga, bukan dihantar ke mana-mana pulau di Madagaskar ke Somalia. Tidak. Di Malaysia. Tapi susah nak tinggalkan tanah air dia. Maksudnya kecintaan itu. Jadi kalau Nabi SAW nak tinggalkan dengan perintah Allah suruh pindah pergi ke Madinah untuk melakukan hijrah kerana perjuangan dan juga kuasa. Tapi Nabi naik atas bukit rasa, wallahi aku tak akan, kau atyab, sepaling baik. Maksudnya di situ kecintaan, rasa rindu sayang kepada sebuah negara. Rindu sayang tak cukup, tapi kita naklah melengkapkan negara kita, negeri kita itu dengan sebaik-baik kelengkapan sebagai sebuah negeri dan negara, iaitu aman daripada segala orang kata kerenah sosial yang melampau, sehingga kita sekarang pun kita tengok kalau tertinggal kunci motor dalam masa 5 minit guyup, hilang terus, mana tak boleh dipercaya. Kita nak mewujudkan ni, kuntu khaira ummatin ukhrijat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini. Kita nak mewujudkan ni. Ini ciri cinta kita kepada negeri dan negara kita ialah kita nak mewujudkan negara yang aman. Aman damai. Bagaimana? Dalam ayat yang kita baca pada awal sesi tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, beriman kepada Allah, wattaqau, dan juga takut kepada Allah, la fatahna barakatim, kami akan buka kepada penduduk negeri dan negara itu barakatim minas sama. Kalau dah keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti hidup aman damai, boleh ibadat dengan sempurna, dalam masyarakat tidak berlaku kucak-kacir dan sebagainya. Seperti mana yang kita tengok sekarang, kita ialah biar rasa aku nak tengok negeri dan negara aku ini ialah sebuah negara yang aman damai, dengan keadaan
politik dan sebagainya itu dalam keadaan yang harmoni. Walaupun ada pertelingkahan di parlimen, di Dewan Rakyat dan sebagainya, tapi itu ialah untuk orang kata untuk kecemerlangan, lebih hebat, lebih baik lagi. Sebab kita kalau jalan terus tak ada sekatan, tak ada rintangan, kita tak seronok. Maka begitu juga ada pembangkang yang sikit bagi tahu begini kita kena buat. Itu adalah untuk mencari kemuncak kejayaan. Maka di antara apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah menyatukan tadi. Kita tengok dalam hijrah itu menyatukan. Maka kita menyatukan semua yang ada. Kita kata di Malaysia ni ada beberapa bangsa sahaja berbanding dengan zaman Nabi SAW. Adanya Yahudi, Bani Qainuqa, ada berbagai-bagai kaum Yahudi saja. Belum lagi musyrik. Belum lagi yang lain. Maksudnya Nabi menyatukan itu. Jadi ciri patriotisme atau patriotik yang perlu ada untuk menyatukan. Kita cari satu perpaduan. Sebagai contoh rukun negara. Piagam Madinah lah. Maka rukun negara. Sehingga sekarang mungkin ada anak-anak kita rukun Islam kita tanya ada berapa rukun Islam, rukun iman ada berapa. Cuba tanya rukun negara. Mungkin dia sebut rukun negara ada berapa Sebab saya tak pastilah sekarang. Sebab saya ingat saya dulu masa-masa kita kecil tahun 70-an, kita lahir 70-an ni, pagi-pagi pergi berikrar depan kan, seorang pergi baca ikrar, mula-mula baca di kertas baca di kertas. Lepas tu dia akan baca sendiri. Okey, pergi ke depan, ketua pelajar ataupun pengawas akan pergi. Okey. Rukun negara ada, angkat tangan. Kami berikrar. Betul. Dulu. Sekarang wallahu alam tak pasti ada ke tidak ni. Nak ingat sebab ini untuk mencipta satu keharmonian perpaduan. Itu dah ibadat ke tidak? Kita tengok balik kami berikrar. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kita hafal tu. Kita pun tengok satu-satu. Bukan hanya hafal di mulut. Macam Quran, kamu baca di mulut sahaja, yes, boleh pahala. Tapi makna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa makna? Begitu juga rukun negara tadi. Mana kita kata, kepercayaan kepada Tuhan. Setiap anggota dalam warga dalam negara ini wajib mempercayai adanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pecah pula kepada agama Islam, Kristian, Buddhis dan sebagainya. Maka kepercayaan kepada Tuhan itu boleh menyatukan sebenarnya. Sebab semua agama untuk menyatukan itu semua nak kebaikan. Tinggal lagi buat kejahatan. Ada yang Islam yang mencuri, ada yang Kristian yang mencuri, ada Kristian yang berzina, ada Buddhis yang... Semua itu tidak dibenarkan. Cuma di antara itu pilihannya ialah disatukan dengan Islam, iaitu dalam firman Allah Ta'ala, iaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam, kesejahteraan itulah yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terapkan ini daripada seawal tadika, seawal sekolah rendah dan sebagainya untuk memupuk rasa perpaduan, rasa semangat kecintaan kepada negara, insya-Allah. Akan menghasilkan satu generasi, satu masyarakat yang padu untuk menjaga, mempertahankan kedaulatan negara, insya-Allah. Baik. Itulah mana kata kadang-kadang dalam kehidupan kita ni kita lupa baca sirah, rupanya itulah semangat patriotik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Ustaz, sekali nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan Ustaz Nik Kamarudin, Nik Yono. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz bagaimana kita sedia maklum Ustaz semangat patriotik ini. Kalau dululah, kalau orang tua-tua dulu mungkin dia lahir sebelum merdeka, mungkin mereka ini lebih tinggi semangat patriotiknya berbanding dengan yang lahir selepas merdeka, khususnya anak-anak muda ini. Jadi anak-anak muda ini mungkin semangat patriotik dia kurang sikit. Jadi soalan saya ni Ustaz bagaimana untuk menerapkan semangat patriotik ini di dalam anak-anak muda ini supaya bukannya patriotik itu untuk kecintaan kepada negara sahaja, tetapi untuk menjadi sebagai ibadah untuk mempertahankan kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ini supaya tidak terlepas, tidak berlaku lagi sebagaimana yang telah kita dijajah dahulu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Umar atas soalan yang diberikan. Soalan yang bagus, Ustaz. Mana kata pemanggil setia kita. Jadi
orang dulu mungkinlah, orang lama, mungkin kecintaan mereka, patriotik mereka kuat. Jadi zaman sekarang ini mungkin benda tu mereka anggap tak penting. Kadang-kadang nak kibarkan Jalur Gemilang pun satu benda yang rasa tak perlu mungkin. Sebab dah ada Jalur Gemilang orang kibarkan. Jadi bagaimana kita nak pupuk semangat ini supaya dia berterusan, Ustaz? Silakan. Kalau kita nak tuan rumah dia masih banyak kalau kita tengok sekarang memang betul segi tadi kan saya sebut dia rukun negara. Saya rasa mungkin anak-anak muda dah tak hafal, dah tak ingat dah rukun negara. Tak bukan kita hafal pun, tapi oleh kerana kebiasaan setiap hari itu dibaca ikrar. Kami berikrar. Jadi bila kita dah kita tengok balik apa maksud dia rukun negara, kita kaji. Bila kita buat kajian dan sebagainya, oh ini sebab dia. Dan dia rukun negara ini tercetusnya pada 31 Ogos 1970-an. Bukan tahun tahun 57, bukan. Selepas itu, iaitu selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 berlaku kekacauan di antara kabilah lah senang di antara bangsa dan sebagainya, maka tercetuslah rukun negara tersebut. Jadi terima kasih kepada yang mencipta dan sebagainya, sebab dia ada satu benda yang cukup baik untuk perpaduan sebenarnya. Baik, persoalan yang tadi, bagaimana nak memupuk kan bila dah ni. Kita tengok macam inilah. Anak-anak kita yang hidup di bandar, yang makan gaji, yang agak sedikit kemewahan, kesenangan yang Allah bagi. Kita bawa dia pergi ke kampung-kampung yang susah. Ini untuk menjiwai dulu. Nak kaitkan dengan semangat kemerdekaan tadi. Anak kita yang senang sekarang, mungkin dia doktor, mungkin dia yang agak-agak hidupnya senang. Kita bawa dia seminggu ke ataupun sekali-sekala kita bawa tempat yang tidak ada kemewahan. Tempat yang gunakan api, gunakan pelita ayam sahaja, tidak menggunakan elektrik. Yang hanya masak menggunakan ikan perlu dipancing. Yang menggunakan garang kasar. Yang menggunakan cabai untuk dijadikan sambat itu ditumbuk dengan batu lesung. Kita bawa tempat-tempat yang mana susah untuk dia. Untuk dia menjiwai bahawasanya bapa aku dulu pernah susah. Biar dia merasai. Tapi oleh kerana dia tak pernah merasai, jadi orang sekarang tak rasa bagaimana periknya orang dahulu untuk memerdekakan sebuah negara. Dia hidup aman sekarang. Saya, Man, hidup aman. Semua yang ada hidup aman sekarang hasil pada yang dulu. Sekarang kita boleh makan durian hasil pada orang dulu tanam. Sebab kita tanam sekarang. Bila nak makan, contoh dia, maka hasil itu hasil daripada yang lama. Tapi kita kena kenang yang lama. Itu salah satu cara dia. Maksudnya, kita kena bawa balik dia ke sana, ke alam sana balik. Satu. Yang kedua adalah segi pelajaran. Mana pelajaran, kita perlu terapkan semula ni. Dulu kita panggil tata rakyat. Kenegaraan. Itu ada, semangat itu ada. Makin lama makin pupus dan sebagainya. Maka kita kekalkan itu. Semangat-semangat ini perlu dikekalkan. Sejarah-sejarah ini perlu dipaparkan. Di nota-nota kaki, di semua media elektronik dan sebagainya. Untuk bukan hanya 31 Ogos yang kita nak raikan ni, bukan itu saja, tapi sepanjang masa. Maknanya membawa kita kepada sejarah-sejarah bagaimana orang dahulu sekiranya kamu dijajah, masih lagi dijajah. Kita tengok beberapa negara di Timur Tengah dan sebagainya yang masih dijajah. Bagaimana mereka nak sembahyang pun susah. Keadaan kita sekarang senang. Sebab tu jangan kita sampai kita kembali dijajah semula. Walaupun kita masih lagi ada ideologi kita masih terjajah, tapi sekurang-kurangnya ialah fizikal kita, kedudukan kita, negara kita tidak dijajah. Dengan aman kita boleh keluar, senang nak pergi sembahyang, boleh nak ibadat, boleh nak bergaul dengan semua masyarakat, tak ada masalah. Sebab kita adalah sebuah negara yang merdeka. Tapi nak mengekalkan macam mana? Mana nak bagi semangat ni perlu kepada pelajaran, perlu kepada penyebaran maklumat dan sebagainya untuk bawa semula betapa susah dan sukarnya orang dahulu untuk kita menghayati semula erti sebuah kemerdekaan. Bagaimana berlaku peristiwa 13 Mei, apa titik dia, kenapa ini berlaku dan sebagainya. Jadi kita belajar daripada sejarah itu menyebabkan kita boleh mengelakkan punca-punca perpaduan tak ada, punca-punca kekacauan dan sebagainya. Supaya generasi yang kemudian, mungkin kita sekarang kita sedar anak cucu kita, maka kita perbanyakkan, perhebatkan lagi kisah-kisah yang sebagainya boleh memupukkan semangat kita untuk mempertahankan negara. Di antara TV3 lah, tanyalah Ustaz. TV3 tanya Ustaz, salah satunya kami hari ini. Kita buat bagi orang faham benda bagi orang faham dan sebagainya. Dan kita semangat ini bukan terletak kepada pasukan keselamatan semata-mata. Itu sebagai dia punya induk dia. Tapi dia punya cabang saja. Anak-anak dia perlu kepada semua anggota masyarakat. Kalau hanya kita mengharapkan pasukan keselamatan, contohnya kita sendiri APMM, PDRM, tentera dan sebagainya. Kalau kita hanya mengharapkan mereka ni,
sekiranya mereka dibolos. Laut tu luas sebagai contoh yang saya tahu lah. Sebab ustaz saya di maritim kan. Kita kata kita zone ini kita jaga. Di sini kita berkawal. Kita pusing ke sini, musuh datang ikut belakang. Jadi laut yang luas, udara yang terbuka. Darat pun begitu juga, border-border, kawasan-kawasan yang perlu kita jaga persempadanan itu memang tidak cukup anggota sebenarnya kita nak jaga. Tapi begitulah. Kalaulah anggota masyarakat itu tidak bersama dengan pasukan keselamatan gagal. Tidak ada rasa semangat cinta ke negara, tidak ada semangat patriotisme, tidak ada semangat patriotik. Alah biarlah itu bagi askar lah jaga, itu bagi maritim lah, itu bagi polis lah. Kalau kita itu yang kita harapkan, itu mengharapkan orang ini saja, sedangkan dia ini sebagai induk saja. Yang lain kena support. Contoh semayang di masjid. Kalau kita mengharapkan AJK, tahid cicak dan sebagainya, mengharapkan AJK, tahid cicak nak cuci tahid cicak, kita jemaah tak tolong cuci, takkan terjaga dia. Takkan terjaga. Maka semua warga perlu ada. Kalau di masjid tadi, kalau nampak tak cicak ambil sapu dan sebagainya. Maka dia tidak membebankan imam, bila, noja dan sebagainya. Mana itu kita nak jaga sebab itu rumah Allah. Bagaimana dengan negara? Negara ini juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada kita pada penduduk Malaysia untuk jaga Malaysia. Maka wajib semua warga negara wajib rasa bertanggungjawab untuk mempertahankan negara. Saya tak ada senjata. Nak jaga negara bukan dengan senjata, tak semestinya dengan senjata. Senjata kita bagi pasukan keselamatan. Bukan kita ni support. Sekiranya bolos mereka ini kita tahu, tuan, di sini ada pencuri, di sini ada perampok, di sini ada pendatang tanpa izin dan sebagainya. Kita bukan jadi pembela kepada parti pendatang tanpa izin dan sebagainya, tapi kita bagi sebagai penyampai maklumat kepada pasukan keselamatan bahawasanya di sini ada aktiviti yang nampak macam sumbang lah, sumbang mahram ke, sumbang dada ke, macam tengah-tengah malam hirup pikuk bunyi macam mabuk lah. Malah kita kena rasa kebertanggungjawaban. Kuntu khairu ummatin tadi. Ukhrijat lan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan Nabi sendiri sebut man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran falyughayyiru bi yadihi, dengan kuasa yang kamu ada. Jadi penguasa-penguasa yang ada, saya nak pesan pada saya sendiri dan pada yang penguasa-penguasa, tak kira penguasa mana sekalipun, wajib kamu jaga ni yang amanah Allah Subhanahu Wa Taala ni, iaitu bi yadihi. Nah, buang segala kejahatan, kemaksiatan, segala yang tak baik biadi dengan kuasa yang kita ada, dengan autoriti, dengan tanda tangan dan sebagainya. Fa illam, kalau kamu tak kuasa tak ada dengan kuasa yang kamu ada, maka babilisan ni nasihatlah dengan baik. Maka kami inilah, saya ni nasihat dengan baik melalui TV3 Tanyalah Ustaz dan apa dua metod untuk kita memperbaiki keburukan yang ada. Kemudian kalau tak mampu juga, ya Allah, aku bencinya tengok kemaksiatan ni, aku bencinya tengok kemudaratan, aku bencinya tengok orang yang macam ni nak jual harta negara dan sebagainya. Itu semangat itu perlu ada kepada semua warga. Barulah yang pasukan hadapan, benteng utama itu bila bolos ke belakang, ada warga negara yang tolong jaga, tolong sampaikan maklumat, insya-Allah terhasillah sebuah negara yang aman, damai, dan kita boleh hidup dalamnya dalam keadaan sentiasa merdeka, tidak lagi dijajah. InsyaAllah. Jadi mana kata kita perlu mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan. Sebab apa? Kempen tidak berhenti sehingga ke hari ini. Dan hari ini kita ada kempen yang terbaru, iaitu apa? Semua kita adalah barisan hadapan. Itu satu benda yang bagus sebenarnya untuk memupuk semangat patriotik dan sebagainya. Ustaz, kita nak berehat seketika. Mungkin Ustaz, saudara sahabat penonton semua, terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Dakwah biar Tanyalah Ustaz teruskan. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara sahabat menonton semua, kita dalam tajuk kita patriotik itu ibadah, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunuh. Jadi saudara sahabat menonton semua, kita sudah bicarakan mengenai patriotik ini sudah banyak sebenarnya, membangkitkan rasa semangat untuk mempertahankan negara, kecintaan kepada negara sudah tentu, dan saya kira
topik pada pagi ini bukan sahaja untuk kita lihat, saya kira baik untuk kita panggil anak-anak kita, ahli keluarga kita yang berada di rumah untuk sama-sama kita lihat tayangan Ustaz pada pagi ini untuk mendapatkan satu input yang baru dalam kehidupan kita. Ustaz, tadi masa mana sebelum kita berehat, kita dah bicarakan banyak perkara mengenai patriotik dan juga apakah yang perlu kita lakukan. Sekarang ni saya nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat talian. Waalaikumsalam. Ya, sahabat talian. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Abdullah, teruskan dengan soalan Tuan Abdullah. Ya, ini bersyukurlah ya. Negara kita aman, damai sejak zaman Melaka lagi, walaupun dijajah beberapa kali, tetapi kita dapat mempertahankan agama Islam. Itu yang paling penting. Sejak 500 tahun yang lalu, satu nikmat merdeka kepada umat Islam negara ini. Ya. Soalan saya, askar kita dan pejuang kita yang berjuang melawan askar Jepun dan komunis yang terkorban, bolehkah dianggap sebagai mati syahid? Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Tuan Abdullah atas soalan yang diberikan, soalan yang bagus. Mana kata pejuang-pejuang kita yang terdahulu terutamanya yang memperjuangkan bermati-matian dan sebagainya, adakah mereka itu boleh dikirakan sebagai syahid? Ustaz, silakan. Okey, baik. Soalan yang cukup cantik. Okey. Mengenai syahid ini perbahasan ulama begitu luas Tuan Najillah. Sama ada syahid dunia ataupun syahid akhirat, syahid dunia akhirat dan sebagainya. Baik, dalam memperjuangkan sebuah negara, pada dasarnya adalah satu syahid, satu benda yang baik. Cumanya di sana bagaimana kita nak kategori sebagai syahid dunia dan juga akhirat, yang mana mereka ini tak perlu dimandikan dan sebagainya. Sebagai pakaian itu adalah sebagai saksi dengan darah-darahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Iaitu syaratnya adalah negara itu sebuah negara Islam. Untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negara Islam, maka gugurnya adalah gugur syahid. Maka pada ketika itu kita tengok dia mempertahankan untuk apa? Adakah mempertahankan sebuah negara Islam, mempertahankan agama, bangsa dan juga negara, maka dia syahid dunia dan akhirat, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi kalau dia rasa untuk mempertahankan harta sahaja, mungkin dia dapat syahid dunia sahaja. Kalau dia mati lemah, syahid akhirat saja. Itu sebagai contoh sajalah. Jadi syahid dunia dan akhirat itu maka seorang yang mempertahankan, tentera ke apa, mempertahankan kedaulatan negaranya yang sebuah negara Islam yang mengamalkan Islam dan sebagainya. Sekiranya dia beramal mempertahankan sebuah negara yang sekularisme, nasionalisme, liberalisme dan sebagainya, dia walaupun dia gugur syahid, tapi gugur bukan gugur syahid, gugur di medan peperangan tersebut, maka dia belum dikira sebagai syahid dunia akhirat. Kerana dia mempertahankan bukan Islam, bukan maksudnya bukan mempertahankan sebuah negara Islam. Dan tak semestinya dalam negara itu semua orang Islam. Kena faham tu. Mempertahankan negara Islam, iaitu bila sebuah negara itu declare sebagai sebuah negara Islam, kemudian melaksanakan hukum Islam dan sebagainya. Macam Rasulullah SAW jugalah kan di Madinah. Dia di sana bukan kata Islam semua, sebagai sebuah negara yang merdeka Madinah. Begitu juga Mekah selepas penaklukan semula oleh Nabi SAW. Maksudnya sana walaupun ada komponen-komponen di sana, adanya Yahudi, adanya musyrik dan sebagainya, maka mempertahankan dalam peristiwa Badar, peristiwa Uhud dan lain-lain peperangan sebenarnya adalah mempertahankan sebuah negara Islam adalah syahid dunia dan juga akhirat. Jadi Malaysia tadi kita wallahu alam macam mana sebagainya, kalau dia mempertahankan sebuah negara Islam maka syahid dunia dan juga akhirat. Itu kaedah dia. Tapi kalau dia mempertahankan sebuah negara sahaja, tidak kepada Islam, yang bertunjangkan kepada Islam dan sebagainya, maka dia tidak dikira sebagai syahid dunia dan juga akhirat. Walau bagaimanapun setiap darahnya itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak pinak cucu cicit yang ada ini sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ayah bondanya, mungkin tok wannya, mungkin siapa jua yang gugur pada medan peperangan untuk memerdekakan negara ini, sehingga kita boleh aman beribadat sujud kepada Allah hasil daripada titik darah mereka. Bukan titik perlu saja, titik darah mereka. Yang ini perlu kita tegaskan, perlu kita kekalkan, perlu kita semak dalam diri kita bahawasanya
terbinanya, termerdekanya Malaysia ini dengan tisisan-tisisan darah mempertahankan. Walaupun dengan kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita dengan aman damai untuk dapat kemerdekaan, tetapi mempertahankan dia itu menggunakan kuasa-kuasa tentera, kuasa polis dan sebagainya. Maka kita mendoakan, kita mengharapkan mereka ini gugur syahid di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, darah-darah mereka sebagai darah-darah syuhada, insya-Allah. Itu satu benda yang kita perlu ingat selalu, saudara-saudara penonton semua. Apabila kita bercerita mengenai syahid ini, kita perlu ada semangat itu. Semangat yang mana kita nak perjuangkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita nak ambil satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Anwar Hamzah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Patriotik adalah semangat kecintaan kepada negara yang perlu ada di dalam diri setiap individu warga negara tanpa mengira bangsa atau negara. Bangsa atau agama. Soalan saya, apakah dikira penderhaka bagi sesetengah orang yang pendapat tidak perlu memperingati pejuang wira-wira negara dengan bertafakur serta meletakkan kalungan bunga di Tugu Negara? Anwar Hamzah berserah Kuantan, Pahang. Bagaimana Ustaz? Mana kata isunya kadang-kadang kita ni menganggap mereka ini bukannya pejuang, tak perlu diingat dan sebagainya. Dan adakah sampai kita ingat ini yang perlu kita meletakkan sebenarnya bertafakur, kalung bunga dan sebagainya? Silakan Ustaz. Okey, baik. Ini dia ada dua isu sebenarnya. Memperingati pejuang dan juga isu meletakkan bunga, tafakur dan sebagainya. Baik. Nabi SAW memperingatkan kepada kita, man lam yashkurina lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Maksudnya apa? Orang bagi kita katalah, man ambillah ni, saya bagi kat man. Man diam, tak ada kata apa. Diam, tak terima kasih, tak kata apa. Saya sebagai pemberi akan terasa. Maksudnya seolah-olah pemberian saya kepada Hilman ini tidak ada penghargaan, tidak ada apa-apa, appreciate apa-apa pun. Buat tak tahu je. Dia ambil tapi dia buat tak tahu. Saya terasa. Sebab tu Nabi kata, man lam yashkurillah lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Sebab yang menggerakkan hati saya untuk beri hadiah kepada Hilman adalah Allah. Allah yang menggerakkan hati saya. Bagilah hadiah kat dia, bagilah daging korban kat dia, bagilah bendera jauh milang kat dia sebagai contoh kan. Benda tu kita nampak simple, tapi sebenarnya yang menggerakkan saya untuk begitu Allah. Bila kamu tak terima kasih kepada saya, kamu tak berterima kasih kepada Allah. Itu nak ingatkan. Jadi yang mempertahankan negara, sehingga dia gugur syahid, dia pergi. Mungkin orang yang tidak masuk pasukan keselamatan, dia tak rasa bagaimana operasi, tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak 5-6 bulan, kadang-kadang bertahun-tahun lamanya dan sebagainya. Bagai-bagai episod lah kan, dalam operasi. Walaupun Ustaz tidak terlibat secara langsung pada tahun 70-an zaman komunis dan sebagainya, tapi kita merasai bagaimana Gonzales tempatan, bagaimana exercise lasak di tengah hutan, yang mana kita berjalan berminggu-minggu dalam keadaan hutan belantara di Sabah, Sarawak dan sebagainya, termasuk juga di Semenanjung. Yang mana ujian-ujian itu kita lakukan itu sebagai ujian dan latihan. Sekiranya berlakunya peperangan dan sebagainya, itu latihan. Sebab takut nanti kalau berlaku peperangan yang sebenar berlalutan masa berbulan-bulan, maka orang-orang inilah yang akan mempertahankan negara. Mereka sanggup meninggalkan anak isteri, sanggup tinggalkan segala-galanya. Mereka telah melakukan penghijrahan, satu perjuangan yang cukup besar, sehingga Nabi sebutlah hijrah ba'dal fath walakinna jihad wa niyah. Inilah jihad. Inilah jihad. Jadi kita yang tidak merasai, tidak duduk pada zaman tu, tidak, mana terima kasih engkau? Mana terima kasih engkau kepada pasukan keselamatan yang mempertahankan negara? Wa imma dia buat silap dengan Allah Taala, dia tak solat, dia tidak iktiraf Allah sebagai Allah, dia tidak mengaku Allah, maknanya dia tidak Islam. Itu urusan dia dengan Allah Taala, itu urusan dia. Tetapi urusan kita dengan dia, mana tanda terima kasih? Kalau barang tak ada terima kasih, kamu tidak bersyukur kepada Allah juga. Kamu tidak terima kasih kepada Allah. Ini kan pula orang yang nak mempertahankan negara. Dan bila sebut negara, dalam itu ada agama. Sebut negara, dalam itu ada agama. Lebih-lebih lagi kita diisytiharkan sebuah negara Islam. Agama Islam adalah agama rasmi. Sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan sebagainya. Tak kira lah berapa dia punya kod tu, tak kisah. Maksudnya itu sebenar, kata kunci dia. Jadi kalau kamu, benda yang kecil kamu tak pandai nak terima kasih, apatah lagi orang yang menggunakan darah mereka. Orang yang menggunakan darah, lebih-lebih lagi kamu nak terima kasih. Mana tanda terima kasih kamu? Kamu nak bagi apa kat dia? Kalungan bunga untuk apa?
Sebab kalungan bunga itu ada tasyabuh, ada fatwa yang menyatakan untuk orang Islam tidak sepatutnya meletakkan kalungan bunga sebagai tanda terima kasih. Tidak perlu bertafakur tanda terima kasih. Untuk agama lain mungkin, tapi untuk agama Islam sebab kita ada fatwa telah menyatakan perkara itu adalah perkara yang boleh mendatangkan kesyirikan dan sebagainya. Maka kita jangan buat. Tapi mana tanda terima kasih? Tanda terima kasih kita ni adalah sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya. Tak kira lah pada hari nak sambut merdeka dan sebagainya. Bukan kita mestinya pergi ke Tugu Negara. Tak. Kamu ada di mana saja, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat kami yang gugur di badan syahid, ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan titisan-titisan peluhnya, ya Allah. Engkau jadikan, ya Allah, titisan-titisan darah mereka ini, ya Allah. Yang bertebar, yang mengalir di bumi ini, mempertahankan negara ini, ya Allah. Sebagai pahala-pahala, ya Allah, untuk menghunikan mereka dari syurga, untuk hindar daripada neraka dan sebagainya. Itu kaedah dia. Bacalah ayat-ayat suci Al-Quran, kami hadiahkan tahlilat dan sebagainya, dihadiahkan kepada mereka yang gugur tadi. Kepada yang tidak, katalah yang gugur itu mempertahankan negara, dia tidak Islam sebagai contoh. Ya Allah, Engkau permudahkan urusannya nanti, ya Allah, dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Untuk kebaikan dia. Ya Allah, mungkin generasinya bapaknya gugur mempertahankan negara, mungkin anak-anak yang tidak kenal Engkau, ya Allah. Bukakanlah pintu hidayah untuk mereka, ya, untuk kenal Engkau, ya Allah, untuk pertahankan negara. Apa masalah kalau kita berdoa demikian? Masalahnya kita tak pandai nak terima kasih. Jadi mereka yang tak pandai terima kasih, tak erti nak memperingati akan perjuangan ini, orang yang tak kenal. Orang yang tak kenal erti kesyukuran kepada Allah Rabbul Jalil. Itu balik kepada situ. Jadi kita sebagai warga negara yang sebuah negara yang merdeka, ingat balik sejarah-sejarah. Mungkin dia tidak bapak kita, mungkin dia tidak tawan kita, tapi dia adalah mungkin sahabat-sahabat kita yang mempertahankan. Dia sebahagian daripada mereka yang terlibat untuk mempertahankan negara sehingga kita duduk aman sekarang. Kita boleh jadi kaya raya kerana mereka. Sebab tu saya cukup marah orang kata askar, tentera tak ada apa, duduk kerja kelapa sawit lebih baik. Orang yang tak pernah masuk duduk di situ dia tak tahu. Kan? Kalau bahasa mudah makan pelempang lah, bahasa mudah kan. Itu bahasa kasar. Tapi itulah orang yang tak kenal jasa. Tak kira engkau agama apa sekalipun. Kenal jasa orang yang mempertahankan negara. Kita mengenangkan. Walaupun dia tu ahliu ke, asing ke, kupusami ke, ramasami ke, apa juga. Itu agama dia, itu akidah dia dengan Allah Ta'ala. Tapi baik dia mempertahankan sebuah negara, kita wajib untuk ingat kenang dia sebagai tanda terima kasih kerana dia telah melahirkan sebuah negara yang merdeka. Kita boleh duduk aman, damai. Anak cucu kita boleh makan senang, ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil titik peluh mereka, hasil titik darah mereka. Wajib kita kenangi mereka dengan Islam, cara Islamnya, dengan yang lain, cara yang lainnya, mengikut adat dan juga keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan ikut tata cara yang telah ditetapkan. InsyaAllah kita akan berada dalam keadaan aman damai dan negara kita tetap dalam keadaan sebuah negara yang merdeka. Kita boleh beribadat, beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Rasa macam nak daftar jadi askar pula sekarang. Bila ustaz cakap macam ni, semangat ni, rasa nak jadi askar pula rasa. Itulah, tak boleh ni, rasa takut pecah meja ni. Ustaz, saya sangat menarik topik ni ustaz. Menaikkan semangat patriotik. Saya duduk sebenarnya pun terasa membara-bara. Saya nak ambil satu soalan daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Z daripada Aitab Berpinang. Wah, jauh. Okey. Assalamualaikum tuan. Sihat? Waalaikumsalam Dai Hilman dan juga Kapten Nick Abdullah Kamarudin. Ya, teruskan dengan soalan tuan. Sihatnya? Ya. Sihat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Soalan saya, adakah sekadar untuk mengibarkan bendera, melaungkan kemerdekaan di padang ataupun di dataran, cukupkah sekadar itu? Apa yang perlu ada pada diri kita rakyat biasa ni? Macam Kapten Nick memang dah ada semangat perjuangan dalam tentera ke apa. Baik. Tapi macam kita rakyat biasa ni, apa yang perlu ada? Boleh tak Kapten Nick kaitkan dengan zaman Rasulullah? Baik. Macam mana semangat yang ada pada anak-anak muda dan juga orang-orang tua dan juga perempuan, semangat yang ada pada mereka untuk memperjuangkan negara. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas atas soalan yang diberikan. Ustaz, mengenai isunya hari ini, dikata nak kaitkan dengan semangat patriotik. Adakah sekadar kita kibarkan jalur gemilang, adakah itu patriotik ataupun sebenarnya ada isu lain yang perlu kita faham dan benda itu ada dilakukan oleh para sahabat ataupun macam mana kita nak pupuk benda ni? Silakan Ustaz. Okey, baik. Yang kita sebut kita nampak tentera pasukan keselamatan lah yang punya semangat patriotik. Itu adalah sebahagian, itu sebagai pelopor dia, ketua dia.
Maksudnya seorang yang memakai jersey uniform ni, pakai jersey, sebut jersey uniform ni, kalau dia tak ada semangat cinta kepada negara, hubbul watan dan sebagainya, alah tu koman sangatlah, koman sangat. Sebab ada yang jadi tali baru kepada mereka yang tidak bertanggungjawab untuk memusnahkan negara. Ada juga bukan setakat tali baru menghantar maklumat dan sebagainya. Termasuk juga, saya bukan nak bagi amaran, kita kena ingat bahawasanya kita sebagai contoh semua sekali tak kira lah siapa jua yang memakai jersey uniform keselamatan. Tak kira apa nama status kamu sekalipun, kamu Angkatan Tentera Malaysia ke, kamu Polis Diraja Malaysia ke, kamu APMM ke, kamu apa jua yang mana merupakan sebagai orang panggil sebagai benchmark, sebagai tanda arah engkau lah. Kalau tengok engkau ranap, kau tak ada, kau lemah gemalat, engkau tak ada apa-apa semangat patriotik, maka apatah lagi masyarakat di belakang. Maka di situ untuk kekalkan momentum semangat itu, banyak benda yang kita kena perlu ada. Satu, perjuangan Nabi SAW perlu kita ingatkan selalu, perjuangan bukan hanya perjuangan Nabi SAW sahaja, itu mungkin kepada orang Islam, mungkin kepada yang lain juga. Tengok kepada sejarah masing-masing. Mungkin ada di kalangan mereka yang mempertahankan negara. Bagaimana kita ambil, sebenarnya tak menjadi kesalahan kalau kita orang Islam untuk mengambil iktibar kekuatan semangat daripada yang lain. Macam peristiwa Hijratul Rasul yang kita sekarang ni masih lagi dalam ceramah dan sebagainya. Siapakah pembantu Nabi SAW untuk sampai ke Yasrib? Bukankah dia seorang Yahudi? Abdullah bin Uraikid seorang Yahudi, tapi dia pemandu arah yang paling baik pada ketika itu dan seorang yang amanah. Dia Yahudi yang sentiasa perang orang Islam, tapi Nabi menggunakan idea pandangan dia untuk sampai ke Yasrib supaya orang-orang Mekah, Quraisy yang nak bunuh Nabi tak jumpa. Sepatutnya Nabi menghala ke utara, tapi Nabi mudik ke selatan supaya dia nampak jauh, kemudian dia U-turn balik. Jadi orang tak nampak Nabi ke situ, menggunakan pandangan daripada seorang yang Yahudi yang menentang Islam. Tetapi dalam bab ini kita boleh guna pakai. Maka begitu juga mungkin ada dalam sejarah-sejarah dan sebagainya. Pejuang-pejuang kemerdekaan dan sebagainya ini di kalangan tidak Islam dan sebagainya. Tetapi perjuangan mereka itu kita nak ambil kira juga. Maka dalam kes soalan tadi kan, masyarakat awam umumnya dan sebagainya. Maka Nabi SAW merupakan seorang tentera. Nabi adalah panglima tentera. Sebab tu Nabi SAW apabila dia berkhutbah, keluar urat kiri dan kanan, matanya merah, naik urat di dahinya. Nak menunjukkan bahawasanya bila sahaja dalam bab peperangan, bab khutbah memberi inzar, peringatan, Nabi bersungguh-sungguh. Dalam keadaan biasa, Nabi biasa. Maka kita hendaklah kita sentiasa mengikuti kisah-kisah sirah Nabi SAW, para sahabat dan sebagainya. Nabi sentiasa injek para sahabat ini dengan semangat perjuangan. Walaupun mereka ini tidaklah semuanya askar-askar, tetapi kita menjadikan kita ini sebagai tentera. Tentera siapa? Tentera Allah untuk mempertahankan negara. Semua kita ni. Cumanya yang ada abang-abang tentera dulu panggil mak terak sebab dia sentiasa menerak kan, menyusul akar dan sebagainya, panggil mak terak. Semua ini sebagai benchmark saja. Yang lain semua warga itu hendaklah beruniform, untuklah berjesikan keselamatan. Maksudnya semua aku ini adalah pasukan keselamatan sebagai defense, sebagai pertahanan negara. Walaupun aku tidak dibayar gaji sebagai nama ATM, sebagai nama PDM, APM dan sebagainya, tak ada nama, tapi aku sebenarnya satu warga yang mana sifat aku ya sifat mempertahankan. Jadi bagaimana aku nak buat? Aku nak buat sekiranya ada rasuah, maka aku laporkan. Penyelewengan, aku laporkan. Untuk apa? Untuk mempertahankan. Sama-sama. Ini kena sepakat. Sebab itu saya sebut tadi, pasukan-pasukan keselamatan. Kena buang semua penyakit-penyakit masyarakat seperti rasuah, penyelewengan kuasa. Tak kira lah kamu di atas atau kamu di bawah. Kalau di bawah saja main peranan, atas tak main peranan, tak jadi. Atas main peranan, bawah tak main peranan, sama tak jadi. Bagaimana kerajaan Laos macam mana pun buatlah anti rasuah ke bubuh sini, benchmark, semua buat itu luaran saja. Tapi kalau jiwa perasaan kamu tidak rasa cinta sayang untuk pertahankan negara. Sebab apa kaitan dengan rasuah? Sebab seorang yang rasuah itu dia tidak akan berjalan pada jalan yang benar. Banyak benda, banyak perkara yang kita akan
orang nak tahu pun kita patriotik dan sebagainya. Ya, Ustaz. betul. Ustaz, tapi kita rehat sekali-sekali boleh Ustaz? Boleh. Jadi Kita sambung selepas ini, kita sambung selepas ini mengenai isunya patriotik ini. Saudara-saudara penonton semua, biasakan diri dengan norma baru, dakwah biar tanya Ustaz teruskan. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru bersama dengan Al-Fadhil Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunuh. Jadi saudara-saudara penonton semua, kita masih dengan topik kita patriotik itu ibadah. Sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami dalam 0111233648 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Saudara, tadi sebelum kita berehat banyak ustaz dah menasihatkan kita semua dan sudah tentu saya kat sebelah ni pun semangatnya pun membara-bara. Sepertinya macam saya nak kena berperang ni. Saudara, untuk semua, tadi sebelum kita berehat dan sebagainya, saya ada dapat satu panggilan daripada saudara kita. Mungkin kita boleh bincang dengan dia sekejap, Ustaz, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jainal, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Okey, sekarang kita bersama dengan Pak Jainal ataupun Pak Zainal yang mana sahabat penonton setia kita, yang mana seorang juga, dia juga adalah seorang patriotik dan bekas tentera. Pak Zainal, boleh tak ceritakan kepada kami sikit apakah pengalaman dan juga semangat patriotik yang Pak Zainal boleh kongsikan pada kita punya di studio dan juga penonton-penonton di rumah. Silakan. Biar Pak Zainal ceritakan sikit pengalaman masa rekrut dulu selama 6 bulan, rekrut di Pedesen 6 bulan. Lepas tu berkursus di Kuala Lumpur 2 bulan. Lepas tu tukar ke Kuantan, bertugas di Pilihan Kuantan 1 tahun. Lepas tu pergi Labuan Sabah, bertugas di Labuan Sabah 2 tahun. Lepas tu saya tukar tahun 75, dapat jodoh dengan isteri saya ni, Syed Khaldi, 13/4/1975. Sampailah sekarang 45 tahun saya berumah tangga. Sekarang saya ni menetap di Kota Tinggi Johor. Jadi Pak Zainal dulu seorang tentera darat lah? Tentera darat. Polis Tentera Diraja. MP, Military Police. Masya Allah, Masya Allah. Jadi di kalangan tentera itu semangat patriotisme dia tinggi ataupun tidak, Pak Zainal? Memang tinggi. Sebab apa? Masih saya ingat lagi. Dah 28 tahun saja saya masih ingat patriotik ni lagi. Masa zaman Pak Zainal dulu dalam tentera, memang zaman-zaman tu adakah semuanya betul-betul semangat mempertahankan negara ataupun ada orang yang memberitahu ataupun memupuk semangat itu ataupun mereka lahir pada diri sendiri? Lahir pada diri sendiri. Oh, Masya Allah. Jadi mungkin ada Ustaz ni ada nak tanya sikit ke macam mana? Okey, Pak Zainal, ada tak tip-tip bagi kepada remaja-remaja ataupun retua-retua ni semangat patriotik? Semangat patriotik ni pada remaja-remaja sekarang ni, kalau dah tak ada kerja tu, bukan tak ada kerja, ni kadang umur 15 tahun tu, masuklah tentera kan. Baik. Itu satu benda saranan yang baguslah untuk kita semua. Pak Zainal, terima kasih atas perkongsian yang diberikan. Ada sikit boleh tak? Ada sikit lagi? Ya. Halo, saya nak nyanyi sikit saja. Lagi, teruskan Pak Zainal. Bagi yang lagu-lagu semangat. Barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Itulah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa
Malaysia berjaya, semboyan telah berbunyi. Semangat tu. Menuju medan bakti. Terima Baik. kasih Amir Fakir Zaidah. Baik, Ustaz terima dan kasih. Naim. Ya, terima kasih Terima Pak kasih. Zainal. Semangat. Ya, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah Pak Zainal, Ustaz. Yang mana penonton setia kita dan juga kita tahu kadang Pak Zainal adalah seorang yang tidak nampak penglihatan, ada masalah penglihatan. Jadi masih lagi semangat patriotiknya bila kita dengar dia nyanyian itu, kita pun Baik. rasa sebab, rasa macam oh ya Allah, masya-Allah. Jadi kita ni anak-anak muda terutamanya, kita perlulah memupuk semangat ni Ustaz. Ya. Ustaz, saya nak bertanya kepada Ustaz mengenai satu persoalan daripada Facebook ni Ustaz. Dia sangat menarik minat saya. Apabila Izara dia bertanya, bagaimana untuk memupuk nilai patriotisme menjadikan ia sebagai satu ibadah ketika pandemik COVID-19 ini? Jika sebelum ini kita menyambut dengan berkumpul bersama dengan meriahnya mengikut situasi masing-masing. Sedangkan kini dengan ujian pandemik COVID membataskan sambutan sebelum ini. Mohon perkongsian ilmu. Sekian, terima kasih. Mana kata Ustaz, rakyat kita, masyarakat kita sekarang ni bersemangat, tapi mereka nak rasa itu bersama-sama. Tapi kali ini tidak boleh berkumpul. Jadi apakah cara kita untuk memupuk semangat? Silakan. Okey, ini adalah norma baru. Norma baru. Kan? Dalam pelbagai keadaan, di mana pun juga, walaupun kamu keseorangan diri, semangat patriotik ini perlu ada. Bukan hanya untuk kita kata nak pertahankan negara daripada musuh. Sebenarnya untuk mempertahankan negara itu bukan hanya daripada musuh luaran, musuh dalam, termasuk musuh dalam diri kita sendiri. Iaitu kita membenci, tak suka kepada negara kita dan sebagainya. Kita rasa macam suka, tapi waktu yang sama kes tadilah kita rasuah, sepatutnya orang lain yang dapat ni kita seolah-olah tak ada nilai. Maka walaupun dalam keadaan kita kata penjarakan, tak boleh nak keluar dan sebagainya, tapi saya yakin pihak berwajib, pihak kerajaan akan buat sesuatu mungkin pada hari kemerdekaan sebenar, mungkin dia akan buat lintah langsung, mungkin rakaman-rakaman tertentu untuk menaikkan semangat tadi. Maka di antaranya juga tadi, kalau anak-anak kita, saya rasa masih kedapatan lagi di rumah-rumah yang belum ada bendera jalur gemilang, mungkin tak ada dalam kereta dan sebagainya. Itu salah satu. Kalau betul-betul semangat, ambil bendera yang besar, buat selimut. Betul. Contoh dia lah. Ataupun anak-anak kita masih lagi boleh kan. Masjid surau masih lagi. Masa dalam tempoh ini, saya sarankan bukan kata merdeka saja, maka kepada bulan kemerdekaan Ogos, terutama sekali sehinggalah pada hari Malaysia 16 September sebagainya, dan tempoh tersebut, maka kita buat sesuatu di rumah kita, di masjid yang boleh berkumpul dengan hak-hak tertentu. Mana khutbah kita memilih khutbah yang khusus. Sebagai contohnya, pada hari ini saya rasa di negeri Selangor dan rata-rata memilih tajuknya adalah kemerdekaan. Saya rasa lah begitunya. Maknanya itu di antara cara kita untuk memupuk semangat kemerdekaan, semangat untuk mempertahankan negara dan sebagainya. Dan juga doa-doa yang kita doakan di masjid surau, di rumah dan sebagainya, doa yang boleh menaikkan semangat. Bukan hanya semangat kita nak semangat sahaja, tapi semangat itu perlu juga. Macam kita nak datang kepada TV3 pagi ni. Kalau tak ada semangat, lembek. Mungkin buatlah. Kita semangat. Bila semangat, pukul 4.30 dah bangkit. Biasanya 5.30. Sebab subuh pukul 6. Habis semangat kita. Bila tengok tajuk pula patriotik. Kalau boleh saya nak selimut dengan jalur gemilang. Kalau boleh. Dan kalau boleh saya nak bawa ni para-para tentera yang ada ni untuk gah. Mungkin boleh buat di masjid surau dan sebagainya, benda-benda yang boleh memupuk semangat masyarakat. Dalam norma yang sekarang tak boleh berkumpul secara ramai, maka kita seorang yang bersikap ataupun berjiwa patriotik tadi, maka kita bawa bina dengan diri kita sendiri, anak kita, ahli keluarga, kawan-kawan terdekat, jiran terdekat dan sebagainya. Kita tengok ada kereta yang begitu semangat sehingga dia warnakan kereta dia, bukan dia balut dengan bendera, tapi warna merdeka. Mana begitu semangat dia habiskan ribuan ringgit untuk menjiwai. Orang akan tengok. Orang akan tengok, dengan semangat. Macam orang tengok kita hari ni, kalau tak semangat, tahulah. Saya rasa macam nak perang dah ni. Mana bukan kata pergi perang itu satu je, tapi dengan jalur gemilang, rukun negaranya, dengan sirah perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Itulah di antara norma baru dalam keadaan kita tak boleh nak berkumpul ramai-ramai. Sebab Ustaz terlibat beberapa tahun ini terlibat secara langsung dengan perbarisan hari kemerdekaan, dengan hari pahlawan dan sebagainya. Kita rasa walaupun itu bukan bidang saya sebenarnya, bidang kita keustazannya kita nampak, tapi bila kita pergi mencebur diri dalam bidang tersebut, tengok orang perbarisan, kita menentukan baris itu tegak, saya pun niat lillahi ta'ala.
tengok mereka ini berdiri dalam satu saf. Sebab Allah suka kepada saf, kan? Dalam surah As-Saff tu Allah sendiri suka. Allah suka kepada dalam satu barisan yang tegak, lurus, sebenar. Maksudnya di situ barisan tegak, sembahyang tegak, dan juga hidup kita dengan barisan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi lebih dalam. Jangan hanya sah solat saja, sah dalam barisan tentera sahaja, tak. Dalam sah itu juga ialah ihdinas siratal mustaqim. Itu kelurusan hati kita buat lillahi taala, kejujuran. Semua itu nak jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua itulah semangat yang kita ada untuk kita buat sesuatu supaya kita ni sentiasa kenang jasa. Macam tadi dia menyanyikan, walaupun sejarah dia sebenarnya Pak Zainal ni dia asalnya seperti kita biasa. Masa dia servis dulu macam biasa ni, dia terus tengok alam ni, tapi oleh kerana Allah uji dia selepas daripada pencen dan sebagainya, tapi dia masih semangat dengan lagunya. Itu sebab peluang yang tidak ni. Kalau tidak, dia akan dengan lagu, dengan semboyan, dengan ketukan gendang dan sebagainya. Sebab tu ada benda yang boleh menaikkan semangat kita, kita boleh lakukan, tak ada masalah. Sehingga dengan gendang sekalipun dia boleh membawa kita kepada semangat untuk berperang. Sebab dibenarkan dan diharuskan oleh syarak. Bagaimana dengan nyanyian? Kata-kata nyanyian itu ada yang melalai dan melarakan. Tapi lagu kemerdekaan ini tidak melalai dan melarakan, maka dia dibenarkan oleh syarak. Tidak menjadi kesalahan. Tanggal 30 kita sendiri semangat. Lagu tadi, lagu patriotik, sama semangat. Mana itu di antara norma-norma yang persoalan tadi kita boleh bina di rumah. Mana minggu ni ataupun bulan ni tak ada lagu-lagu lemah gemalai. Tak ada. Mana lagu ni semua lagu patriotik. Lagu semangat. Jadi anak-anak dalam pergi dapur 31. Jadi dia semangat. Pegang jalur gemilang, beli baju untuk anak jalur gemilang. Semangat pula kita tengok pula channel-channel yang ada macam tanya Ustaz, bab patriotik untuk membina semangat. Itu norma baru yang boleh kita lakukan untuk ketika dan saat ini. Mana mungkin yang akan datang bukan hanya kita pergi tengok orang berbaris mereka itu sahaja untuk naikkan semangat. Banyak lagi kaedah-kaedah lain yang boleh kita memupuk semangat kecintaan, sayang kita kepada negara, insya-Allah. Itu satu benda contoh yang baik untuk kita amalkan. Ustaz, saya teringat ada tengok beberapa video yang tular di media sosial apabila kita nak menyambut kemerdekaan ini, ada bendera-bendera kita yang jatuh di jalan dan sebagainya. Tentera-tentera kita datang kutip bendera, simpan dengan penuh sayang dan hormat. Itulah perkara yang perlu kita contohi, saudara semua. Saya mungkin Ustaz nak baca satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, da'i dan kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hidup di kampung ini semangat patriotisme masih teguh berbanding di bandar-bandar. Sebagai contoh, hidup rakyat di negeri Kelantan yang mana kaum Cina kebanyakannya mempunyai nama-nama Melayu dan pemakaian pun dengan kain pelekat sehingga tidak dapat membezakan antara kaum. Logat pun semuanya bercakap dalam logat Melayu Kelantan. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Jadi benda ini berlaku di semangat semua di Kelantan, Ustaz. Adakah di bandar-bandar ini tidak ada benda ni? Silakan. Okey, dia begini, Mat. Itu mungkin kita sebab tu mungkin yang bertanya tu di Kelantan. Kalau kita pergi ke Johor, saya pergi ke Johor, especially di Batu Pahat. Cina di sana cakap Jawa kan. Si Jiloru Telu Papak juga. Saya pun terkejut. Jawa berapa lama sini? Oh, aku lahir pun di sini, dia tu. Jadi maknanya itu salah satu. Dia itu tradisional, maksudnya pakaian pelekat itu ikut tradisional di suatu tempat itu, dia terikut sebab daripada awal lagi kan. Sebenarnya semangat itu bukan hanya semangat di sebuah negeri itu saja. Mana kita kena pupuk di bandar pun sama sebenarnya, di bandar. Dengan majlis ilmu berbanding, kalau dulu saya tengok di Kelantan, ustaz orang Kelantan dan sebagainya. Kita nak ilmu, kita pergi ke kampung dulu. Tapi sekarang ilmu sebenarnya banyak di bandar. Banyak di bandar. Kalau di Putrajaya tu boleh kata setiap malam tidak ada surau yang tak ada kuliah. Selepas PKP ni ada kuliah lagi, walaupun terhad sehingga waktu isyak dan sebagainya, tapi tetap akan ada. Maka ketika inilah untuk memupuk semangat tadi. Untuk memupuk semangat kenegaraan ataupun cinta kepada negara tadi. Bukan hanya melalui pakaian sahaja, tetapi melalui benda-benda yang lain, amalan-amalan yang lain, tidak melakukan perkara yang boleh menjatuhkan moral, darjat, muruah negara. Itu semangat. Semangat patriotik bukan hanya jalur gemilang saja, tapi itu sebenarnya.
Semua sekali yang boleh menjatuhkan muruah negara adalah merupakan suatu benda yang tidak ada rasa patriotik kepada negara. Seorang yang rasuah, seleweng kuasa, kamu sebenarnya yang di luar sana termasuk, kamu sebenarnya telah meruntuhkan semangat patriotik yang ada. Orang bagi kepercayaan kepada engkau, wahai semua penguat kuasa. Orang bagi kepercayaan kepada engkau, tapi kamu tak melakukan tugas dengan sebenarnya, kamu telah melunturkan, kamu telah menghapuskan semangat patriotik yang ada. Sepatutnya patriotik ini kamu yang tunjulkan. Kamu yang sebenarnya, sepatutnya. Termasuk saya lah. Kan? Mana itu yang sepatutnya yang berlaku. Tapi apa yang berlaku tidak seperti mana yang diharapkan. Kalaulah berlaku yang demikian. Tapi itulah, orang kata itulah manusia biasa, adanya rasuah. Ya, betul. Tetapi waktu yang sama, hendaklah kita cuba, siapa jua yang ada kuasa, cuba untuk menghakis, membuang. Tak kira lah kalau buang daerah, kalau buang kerja, kena buat. Sebab itu kita nak suatu orang yang ada untuk membina masyarakat, mempertahankan negara ini adalah suatu kewajipan. Bukan hanya wajibkan pasukan keselamatan sahaja. Sebab Nabi SAW menyebut dalam satu hadis mengenai ribatil yaum, khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dalam hadis sahih Nabi SAW menyatakan, siapa yang mempertahankan negaranya satu malam je, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia yang ada pada ketika itu. Satu malam sahaja dia. Maka siapa yang mempertahankan negara, tak kiralah kamu tauliahkan sebagai tentera, polis, APMM dan sebagainya, semua warga. Sebab Nabi kata ribatul lay atau ribatul nahar, ribatul yaum, sehari. Tak kira lah siapa yang nak pertahankan. Sebab tu adanya rela, pasukan keselamatan, dia duduk jaga kawasan yang sempit, kecil. Tetapi kita boleh aman beribadat kerana dia. Maka kamu yang menjaga itu, wahai abang-abang rela, wahai rukun-rukun tetangga yang tidak ada pasukan, tidak ada baju uniform dan sebagainya. Sebenarnya kamu juga seorang yang ada patriotik, semangat untuk pertahankan negara, menyebabkan kami yang duduk pada malam itu tenang, untuk kami aman, damai untuk beribadat kepada Allah. Kamu juga akan dapat pahala yang kami buat. Kerana kamu mempertahankan keselamatan, keamanan itu hasil daripada apa yang kamu buat. Walaupun kamu tidak memakai jersey, uniform keselamatan. Baik. Sebab itu Nabi kata, semua sekali. Semua warga yang berada dalam sebuah negara wajib mempertahankan negara masing-masing. Maknanya kata kita ada tanggungjawab yang besar untuk mempertahankan negara kita. Bukan kita berharap kepada badan-badan beruniform dan sebagainya, tapi kita sendiri adalah orang-orang yang bertanggungjawab untuk mempertahankan negara. Ustaz, kita di TV3 dah tamat. InsyaAllah kita akan sambung pembicaraan kita ini lebih lanjut di TV9. Saudara-saudara penonton semua, terus setia dengan Tanyalah Ustaz di TV9 selepas ini. Biar tahu, jangan keliru, teruskan dengan Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih dengan topik kita pada pagi ini, patriotik ibadah. Mana kata, adakah patriotik itu ibadah sebenarnya? Jadi banyak benda yang Ustaz, kita, ahli panel kita dah bicarakan. Dan sebenarnya patriotik itu dia boleh jadi ibadah kalau kita niatkan kerana Allah SWT dan kita mempertahankan agama. Jadi saudara-saudara penonton semua, sebenarnya perbincangan kita bukanlah terhenti di situ. Sebab apa, banyak perkara yang kita bincangkan. Di antara perkara yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita ini, banyak yang kita lakukan di atas muka bumi ini sebenarnya nampak macam benda itu tidak penting, tapi benda itu sangat penting sehingga kita ini adalah orang-orang penting yang mempertahankan negara. Saudara, saya tanpa lengahkan masa, berbaki lagi setengah jam ini, kita akan baca soalan-soalan daripada penonton dan juga kita akan menerima panggilan daripada semua yang boleh menghubungi kita sekiranya ada persoalan. Boleh terus ke talian 18881677 dan lebih mudah terus WhatsApp kami talian 0111233480. Dan sekiranya nak ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, saya nak baca satu soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum
Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai di antara kita yang bersemangat patriotik dan cintakan negara. Tetapi berapa ramai yang sanggup berjuang, bermandi darah seperti pahlawan kemerdekaan terdahulu. Apakah dengan mendermakan darah, menyelamatkan insan tidak mengira warna kulit dikira sebagai ibadah dalam semangat patriotik dan cintakan negara? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian terima kasih. Soalan yang bagus. Kalau orang dulu banyak pertumpahan darah. Hari ini kita tak berlaku pertumpahan darah di Malaysia. Alhamdulillah. Cuma kita nak menginfakkan darah kita, menermakan darah tanpa mengira sesiapa sekalipun. Adakah itu patriotik juga Ustaz? Silakan. Okey. Baik. Yang dulu alirkan darah untuk pertahankan negara. Sekarang ini kita alirkan darah melalui derma darah untuk mereka dengan harapan mempertahankan negara. Ustaz, mungkin juga di sana ada mungkin yang sama akidah dengan kita, mungkin tidak. Dia begini. Sekarang mungkin tidak, akidahnya mungkin tidak sama. Tetapi mungkin darah kita sebagai darah mulia, darah yang ada ayat Quran, darah yang ada hadis, darah yang ada air zam-zam dan sebagainya, boleh jadi dengan darah yang kita dermakan kepada yang tidak kenal akidah Allah ini, maksudnya tidak beriman kepada Allah, boleh jadi dengan darah-darah itu menyebabkan dia mendapat kebaikannya, iaitu akhir sekali dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka dalam bab derma darah jugalah sebahagian daripada semangat kita sebenarnya. Semangat kita untuk menaikkan rasa kecintaan kita kepada negara dalam pendermaan darah tersebut, sama ada kepada yang satu akidah dengan kita ataupun yang berlainan akidah. Sebab dalam hukum agama senang saya sebutlah, kalau sahabat-sahabat kita dulu ada yang menonton pada ketika ini yang tidak seakidah dengan kita, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Man mungkin. Kita lihat di sana kemurnian dan kecantikan yang ada pada Islam itu sendiri, tidak ada SOP yang Islam tak buat. Tak ada SOP yang tak ada. Hatta kamu nak pakai kasut, hatta kamu nak tidur malam, hatta kamu nak makan, hatta kamu nak masuk tandas, hatta kamu keluar tandas, hatta kamu nak ke mana-mana pun ada SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui kalam Nabi SAW. Lain tak ada. Lain-lain agama tak ada. Sebab itu Allah sangat suka sayang kepada salam, iaitu agama Islam. Sebab dia yang redha, dia yang suka. Maka dalam tak ada SOP. Baik, saya nak kaitkan dengan derma darah tadi, iaitu SOP dalam derma darah. Jadi standard operation dia macam mana? Iaitu seorang Muslim harus bagi dia menderma darah dan berpahala bagi dia derma darah walaupun kepada kepada yang tidak kenal Allah. Itu hebatnya Islam, itu hebatnya agama Allah. Maknanya dia tidak mengira kaum, tak kira bangsa hitam putih yang Nabi sebut tadi kan. Tidak ada beza Arab dengan orang biasa, dengan orang ajam, tidak ada beza hitam dengan putih. Inilah dia. Inilah SOP Islam yang begitu cantik, yang begitu indah, yang memertabatkan Allah sebagai Allah dan memertabatkan Muhammad sebagai pesuruh dia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab derma darah, insya-Allah kepada semua penderma-penderma, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat menderma darah mungkin setiap minggu. Ada staf saya setiap minggu minta, Ustaz, tuan saya nak keluar sebab derma darah. Alhamdulillah. Dan dia walaupun dalam usianya 50-an dan sampai ke umur-umur pencen, tapi masih lagi menderma dengan kemampuan dia. Mungkin dia tak ada wang ringgit untuk didermakan, tapi darah yang Allah berikan melalui makanan itu dia dermakan. Dan derma itu mungkin dia akan pergi salurkan kepada Muslim, non-Muslim dan sebagainya. Akidah dia apa, itu tak dikira. Sebab mungkin nanti akhir sekali dia kena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu indahnya Islam, iaitu menyamaratakan. Dia tidak pandang hina, tidak pandang kecil, tidak pandang sinis kepada mereka yang tidak akidah, yang tidak seakidah dengan dia. Itu kelebihan dia. Ada SOP dia. Maka yang derma darah, insya-Allah darah-darah kamu itu merupakan titisan-titisan darah untuk sebagai salah satu tanda semangat kecintaan kamu kepada negara kamu sendiri, insya-Allah. Itu satu semangat untuk kita jugalah. Sebab apa? Ustaz, baru-baru ni pun kita di negara kita pun memerlukan rakyat-rakyat Malaysia yang mana nak dermakan darah digalakkan. Sebab apa? Mereka pun perlukan tabung darah. Derma organ pun ada. Derma organ pun ada, Ustaz. Kita nak ambil satu soalan, Ustaz, daripada Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz Nik, Nai Hilman dan kru-kru yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bukan anak seorang perwira, tetapi Islam yang cantik ini mengajar erti menghormati negara tercinta. Sirah perjuangan Rasul dan para sahabat menebal dari kecil. Lagu-lagu patriotik membangkit lagi semangat cintakan negara ini. Soalan saya,
Salahkah saya dan keluarga membenci segelintir rakyat Malaysia yang kurang adab menghina negara ini dan lebih mengutamakan negara-negara lain? Mereka sanggup menghina Malaysia dan mengotorkan persekitaran Malaysia. Soalan yang bagus. Mana kata Rahimah Saud, inilah menjadi kegusaran rakyat Malaysia, Ustaz. Sebab apa? Mereka ini sayangkan Malaysia dan mereka tidak boleh melihat orang-orang Malaysia atau rakyat Malaysia memburukkan Malaysia di mata dunia dan juga menaikkan negara-negara lain dan kurang mencintai negara Malaysia. Apa pandangan Ustaz? Okey, baik. Kita nak melihat negara lain yang baik, yang maju, tidak menjadi satu kesalahan. Dia adalah sebagai contoh yang baik. Sebagai contoh, kita kata negara maju Jepun sebagai contoh. Kita boleh sebut sebab dia maju. Sehingga dia bawa kepada umur pencen tu sampai umur 66, sehingga nak bawa ke umur 70-an. Maksudnya, produktiviti dia tu masih ada. Mana kita tengok kemajuan dia, kita tiru. Tak ada masalah. Tapi waktu yang sama kita ambil yang baik tu bawa ke sini. Yang menjadi kesalahannya kita ambil yang buruk bawa ke sini, yang baik kita tengok ke sana. Jadi yang Puan Rahimah ni dia kata salahkah dia kalau dia membenci. Okey, beginilah. Kalau benci itu boleh bawa kepada hasad, boleh bawa kepada dendam, keburukan adalah satu benda yang tidak digalakkan. Tapi dalam benci itu ialah benci kepada sikapnya. Benci sikapnya orang kita ni yang tidak pun bersih. Cakap saja boleh. Saya tengok banyak kita pergi tanah awam, hatta tanah di pejabat sekalipun, kita tengok yang kencing pun tak erti lagi nak simbah dia yang kuning-kuning di tepi tu. Lepas kita pun tengok semua confirm orang ni kencing manis. Ada semua kan? Semua berlari nak tu. Mungkin kalau kita tanya dia kata itulah sedekah saya. Kan bagi semua tu hirup air kencing manis dia tu kan. Bagi contoh dia. Bukan itu caranya, tak betul. Kalau macam tu orang membazir makanan, tak apalah nanti ulat makan. Tak, kita sebagai manusia, pembersih itu an-nazafatu minal iman, dah sebut dah. Jadi sikap bersih itu yang ada di negara lain. Ada orang yang compare. Kenapa kita pergi tengok ke gereja-gereja bersih, sampai masjid kotor sebagai contoh. Itu satu perbandingan kita nampak macam tak sepatutnya dibandingkan. Tetapi kebersihan dia kita bawa ke sini. Bagaimana dia boleh mencipta satu tempat ibadat yang begitu bersih yang boleh orang tidur dalam tandas sebagai contoh. Maka bawalah orang-orang masjid, orang-orang surau ini, semangat dia pergi tengok tempat-tempat yang bersih itu untuk bawa. Kalaulah dia perlu kepada satu inovasi baru kan, mungkin duduk saja di tanah tu menyebabkan dia dibersihkan, dibasuh dengan sanitizer, dia punya punggung dan sebagainya. Silakan, mungkin. Kata, tak ada peruntukan. Kalau kita buat sesuatu itu dengan ada ketah kerjanya, insya-Allah ada peruntukannya. Tapi oleh kerana kita kata nak buat tu, tapi bila kita bagi tak jadi pun bagaimana yang jadi. Jadi tadi sifat tadi mana benci kepada sikapnya. Jangan benci kepada personalnya. Sebab itu Bani Adam juga kan. Walaqad karramna Bani Adam, Allah sebut kami muliakan anak Adam. Jangan benci kepada anak Adam, tapi benci kepada perangai anak Adam tu. Jadi menjadi kesalahan rakyat Malaysia, menjadi kesalahan kalau kita bawa keburukan kita kepada negara lain, keburukan negara lain kita bawa kepada kita. Jadi kita seolah-olah kita tak suka kepada negara kita, menyebabkan kita seolah-olah jual perangai kita, perangai tak elok. Orang kata, Allah Malaysia pengotor, Malaysia begini. Sedangkan yang bawa itu siapa? Kita yang mendatangkan fitnah sebenarnya. Jadi kita merosakkan nama baik negara kita adalah menjadi satu kesalahan dan menjadi satu dosa sebenarnya. Jadi tolong jaga suasana ini yang begitu baik yang ada sekarang ni, tingkat lagi kebaikan kita, hijrah daripada yang tidak baik kepada baik, yang baik kekalkan dengan kebaikan dan lebih baik, the best and the best. Betul. And the best, insya-Allah. Terbaik. Maknanya kata dalam kehidupan kita ni masing-masing ada tanggungjawab. Macam kita sebutkan pada awal sehingga ke saat ini, kita tanggungjawab yang mana kita pertahankan negara, menjaga dan membaik negara dan menjadikan negara kita terbaik, insya-Allah. Kita berehat seketika, saudara untuk penonton semua, biasakan diri dengan norma baru, dakwah biar Tuan Ustaz teruskan, biar tahu jangan keliru, kembali lagi selepas ini.
Alhamdulillah kepada kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, meja bulat ini orang kata apa, di meja bulat Ustaz kita berbincang bukan semata-mata ilmu agama yang mana kita akidah dan sebagainya, kita membicarakan isu-isu yang global. Yang mana saudara-saudara menonton semua, hari ini kita bicarakan mengenai patriotik. Yang mana perlu rakyat Malaysia semua tahu, kita semua perlu berpatriotik dan juga patriotik itu boleh jadi ibadah sekiranya kita niat untuk menjaga agama, menjaga negara, menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil satu soalan daripada Facebook daripada Saziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana arti kemerdekaan dan semangat patriotik yang sebenar sedangkan jiwa masih dijajah dengan ideologi kefahaman yang masih samar-samar disebabkan faktor media massa yang menjadi sesetengah individu itu pemikiran mereka pula yang dijajah dengan moral yang tidak baik dan mencetus permasalahan perkauman pula. Mohon pandangan Ustaz akan hal ini. Sekian terima kasih. Soalan bagus Ustaz. Kita merdeka. Macam Ustaz cakapkan tadi, kita mungkin merdeka dari segi zahir, tapi di segi kefahaman, mental kita masih lagi tidak merdeka. Bagaimana? Silakan. Okey, bila kita melihat kepada makanan zahir kan, kita selalu ambil makanan sunnah, mungkin kita ambil suplemen, itu makanan zahir. Untuk mengelakkan, boleh jadi untuk mengelakkan virus COVID kena atas kita. COVID ni ada pada semua orang, kanser ada pada semua orang, tapi oleh kerana antibody dia kuat. Antibody tu yang kita nak. Maksudnya di luar itu pejuang-pejuang itu luar mempertahankan negara dengan tembakan, mungkin dengan darah dan sebagainya. Tetapi yang nak menaikkan semangat dia adalah dalaman. Maksudnya seorang yang nak pergi berperang, dia perlukan kekuatan dalaman. Sebab tu Nabi kata tak akan berlaku lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Yang berlaku nanti ialah jihad dan juga niat. Jihad yang kena pengorbanan dalaman. Jadi anak-anak remaja sekarang ni, maksudnya anak-anak generasi baru ni, kena pupuk dalaman dia terlebih dahulu. Kena diisi dia dengan dalam, dengan ilmu pengetahuannya, dengan sejarahnya, dengan apa jua yang boleh menaikkan semangat dalaman. Dan waktu yang sama, dan waktu semua sekali berperanan untuk mengurangkan risiko luaran. Maksudnya dalam sahaja, luar tak jaga, bahaya juga. Contoh mudah. Saya ada sekawan lembu yang baik kan, duduk dalam kandang, pagi pergi keluar makan di ladang kebun sawit, petang masuk dalam kandang. Tapi waktu yang sama sekitar kandang saya ada lembu-lembu liar. Lembu-lembu yang datang dengan pelbagai watakan. Lembu saya semua lembu jantan. Yang di luar tu ada lembu-lembu betina yang bogel. Datang gedik depan dia. Dia tak boleh tahan juga. Kita tengok, boleh tahan juga ni kata ni. Ini pelik apa ni? J ke D? Bukan Johor, Kelantan, bukan. Tu maksudnya mungkin lembu ni janda ke dara ke mungkin macam tu lah. Lebih kurang. Maknanya aspek persekitaran kena ambil kira dalam masyarakat. Semua masyarakat berperanan ni. Tak kira lah media cetak ke media elektronik dan sebagainya. Ada adegan-adegan tertentu yang tak boleh dipertontonkan kepada khalayak ramai. Ada perlu penapisan, ada perlu penhaddan dan sebagainya. Itu kena ambil kira. Sebab dalam dah bagus dah ni. Tetapi luar itu ada lagi unsur. Tapi kalau kita luar ini dikurangkan, maksudnya dalaman itu dikuatkan, insya-Allah dia akan terhindarlah kemaksiatan, keburukan. Maka ideologi, itu masuk pergi pada ideologi itu. Ideologi kita, pemahaman kita mengenai suatu benda itu tidak akan terjajah, tidak akan terikut dengan yang lain. Contoh ikan di laut. Kenapa dia tak masing duduk dalam air laut? Jati diri dia kuat. Walau ikan tu kecil je, ikan kembung je, ikan sardin je, tapi dia duduk berpuluh-puluh tahun kalau katakan dalam laut. Tapi kenapa dia tak jadi masing? Sebab jiwa dia hidup, dia masih hidup. Tapi kalau dia naik ke darat, dia mati, dia kering, kena garang sebuku dah jadi masing, jadi ikan kering. Maka kalau nak jadi kuat, maka anggota masyarakat kita semua sekali, ideologi kita kena betulkan dulu, dalaman kita kena kuatkan, isi dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. InsyaAllah yang luaran itu datang, kita kurangkan. Mana semua anggota masyarakat kurangkan dengan kemaksiatan, kurangkan dengan gejala sosial dan sebagainya. Bila ada kombinasi luar dan juga dalam, insyaAllah kita merdeka zahir dan juga merdeka akidah kita daripada sebarang unsur
pahaman dan sebagainya yang tidak sepatutnya kita anuti, kita pegang, kita faham dan kita percaya, insya-Allah. Ustaz, itu makna kata dalam kehidupan kita ni, sekiranya ada kita duduk luar, kita ada masyarakat, hidup kemasyarakatan lah. Ya. Cuma ada satu soalan daripada Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, bagaimana kita nak memupuk patriotik dalam diri kita walaupun kita ni seorang perempuan yang hanya duduk dalam rumah sahaja, namun semangat berkokobat itu tetap ada dalam jiwa kita. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Ini seorang, orang kata mungkin seorang wanita ibu tunggal, mungkin kita tak tahu. Mungkin dia nak duduk di rumah, dia nak rasa patriotik itu bagaimana Ustaz? Mesti orang lelaki ni kebanyakan mereka duduk di luar, merasai perjuangan itu. Tapi orang perempuan bagaimana? Silakan. Okey, baik. Dia macam inilah. Kalau kita tengok sunnah, saya suka buat comparison, pembandingan. Nabi SAW ada janggut. Nabi ada bulu dada. Nabi ada kelebihan-kelebihan tentu, pakai serban, ridak dan sebagainya. Bagi orang perempuan, dia nak simpan janggut tak boleh. Ada bulu dada, lagi masalah kita. Kita yang masalah. Kalau dia ada bulu dada, anak lagi masalah. Kan? Bagaimana dia dapat pahala tu? Contoh mudah. Ini selalu saya buat praktikal ini, perbandingan ini di Masjid Surau. Seorang perempuan dia tak boleh nak ada janggut, tak boleh nak ada amalan sunnah, tak ada serban, ridak dan sebagainya. Dia akan tetap akan dapat pahala berkenaan. Dia tetap akan dapat janggut, dia akan dapat pahala bulu dada, dia akan dapat pahala celak, dia akan dapat pahala serban, ridak, dia akan dapat. Dengan menyiapkan, dengan melengkapkan perkara itu untuk si suami, kalau dia ada suami lah. Kalau dia tak ada suami, sebagai contoh, dia tak ada suami, katalah tak ada suami, maka bagaimana? Dia tahu di sekolah tahfiz itu ada anak-anak tahfiz yang menjaga, yang menjaga sunnah-sunnah, amalan sunnah. Maka dia belilah serban 10 helai sebagai contoh, yang selalu pergi umrah, Man pergi umrah, Ustaz Nik pun pergi umrah sebagainya, kirimkan, ambil keberkatan daripada tanah Mekah, tanah Madinah, beli 10 helai, 5 riyal, 10 sebagai contoh. Kita wakafkan kepada anak-anak tahfiz ataupun rumah-rumah kebajikan. Maka sepanjang mereka ni memakai serban, memakai celak, memakai wangian, menyimpan janggut kerana rasa kecintaan, maka kita akan dapat pahala yang sama. Maka semangat patriotik juga sama sebenarnya. Walaupun kita seorang ibu tunggal mungkin, ataupun seorang serumah yang berada di rumah. Macam mana? Kalau kamu ada suami, jalankan tadi. Kalau kamu tak ada juga, maka ambillah jalur gemilang dan sebagainya, letak di rumah sebagai contoh. Ataupun kamu di rumah takkan tak ada WhatsApp, ataupun tak ada mesej, maka mesej-mesej berantai yang melibatkan semangat itu. Semangat patriotik untuk kita nampak gembar-gemburkan kehebatan kita dan sebagainya. Waktu yang sama, hendaklah kita pelihara dalaman supaya tidak menjatuhkan moral dan muruah negara. Itu juga patriotik. Yang kita kata, aku nak naikkan semangat Malaysia sahaja. Tapi waktu yang sama, kamu menjatuhkan nama Malaysia. Tak jadi. Seorang yang sakit perlu makan ubat dan perlu berpantang. Katakan ada darah tinggi sebagai contoh. Kena pantang benda yang masin. Kalau ada kolesterol, kena pantang benda yang lemak. Kalau ada gula, kena pantang gula. Ubat kena makan sebab dah ada penyakit. Begitu juga dalam kes ini. Maksudnya, di luar itu kita naikkan nama Malaysia. Kita bagi semangat kepada anak-anak merdeka kita. Semua sekali semangat. Waktu yang sama, kena ajar mereka. Jangan runtuhkan, jangan malukan, jangan jatuhkan muruah negara kepada kacamata dunia. Jaga. Jaga luar, jaga dalam, insya-Allah. Itu satu benda yang mana kita sebenarnya banyak benda yang perkara kita belajar pada pagi ini. Yang mana kita nak jaga negara kita, nak jaga kehidupan kita, nak jaga semangat ini. Sebenarnya bukanlah semata-mata orang lelaki ataupun orang yang bersosial sahaja dapat merasai nikmat kemerdekaan atau patriotik ini. Sebenarnya orang di rumah, orang perempuan sendiri pun, mereka boleh merasakan patriotik ini apabila mereka menyiapkan persediaan untuk anak-anak mereka, suami-suami mereka untuk bersama-sama dalam perjuangan patriotik ini. Ustaz dan juga sahabat penonton, kita nak tanya Ustaz satu soalan Ustaz mengenai daripada Nur Hayati Ismail pada Facebook. Bagaimana menghadapi halangan dan cabaran yang mendatang terutama dari anasir-anasir luar sebagai contoh fahaman liberal dan konservatif yang cuba diserap masuk. Mohon pandangan daripada Ustaz. Terima kasih. Kak Ya Bandar Tasik Puteri Rawang. Jadi bagaimana Ustaz kita nak menyekap benda ini daripada masuk mengawal kita yang berasa patriotik Ustaz? Silakan. Okey. Semangat kita dah ada semangat kita dah ada. Tiba-tiba ada lagi ancaman luar seperti liberalism, kemudian mungkin juga pahaman-pahaman yang kata pluralism, sekularism dan sebagainya, pahaman luar. Sebenarnya kalau kita punya antibody yang kuat, antibody yang kuat, seorang yang ada kanser dah ada dalam badan tapi antibody dia kuat, COVID tu dah ada tapi antibody dia kuat, maka dia akan selamat. Dia akan selamat, dia boleh bertahan dan sebagainya. Maka
Yang pertama sekali, Kak Yati, yang pertama sekali hendaklah kekuatan dalaman. Antibody itu kena kuat. Kalau antibody kita tak kuat, datang bukan kata anasir yang berat, sikit je datang. Sikit je datang, angin-angin sepui-sepui bahasa, kita dah kecundang. Kita dah tewas. Tengok saja kita berpuasa, tengok saja makanan di bazar Ramadan, kita dah rasa lain. Mana itu dugaan luar. Tapi kalau kata ada kekuatan dalaman dengan niat, jihad wa niat dari pengorbanan kita dan juga niat kita ialah semata-mata mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh, maka kamu akan ada kekuatan. Kamu ada kekuatan. Bagaimana perang Badar berlaku pada bulan Ramadan sebagai contoh. Kemenangan kepada tentera Islam. Walaupun dalam keadaan kata, letihlah puasa, lapaklah puasa kan. Tapi bagaimana kekuatan itu ada? Sebab dalaman. Maka untuk menangkis tadi, dalaman dulu kena kuat. Iaitu pahaman agamanya, cerita sirahnya, semangat ke rukun negaraannya. Kena pupuk balik ni. Ke tata rakyat, ke civikan. Semua sekali kena pupuk dalaman dulu. Terak kan semangat ni. Beritahu anak-anak dengan ilmu. Ala kuliah, ilmu baliklah. Kemudian tengok pula punca kemasukan dia. Liberal ni datang daripada mana? Siapa pihak yang berwajib untuk bertanggungjawab ni? Dan sebagainya. Kalau ada punca-punca ini, kekuatan dalaman dah ada, luaran kita cantah, kita pancung, kita antiseptikkan dia, kita sanitizekan dia, kita klorokkan dia, maka dia tak sempat sampai kepada kita, insya-Allah kita akan selamat. Mana semua sekali diri kita sendiri ada kekuatan. Betul. Pertama dengan ilmu dan juga yang luar, mana pemerintah, pihak berkuasa yang berwajib bertanggungjawab juga untuk melindung. Kita dah kuat tapi lindungan itu tak ada, protection tak ada, tak ada tapisan yang nak bagi ideologi liberalnya, mari Syiah kita tak tangkapnya, ada pahaman secularism kita tak buat dan sebagainya, menyebabkan kita tadi dah semangat kuat dah, semangat kemerdekaan patriotik, tapi mari pula anasir lain yang dibenarkan. Dah kuat dah ni, dah pakai jubah serban dah, tapi mari ancaman pula yang gedik-gedik mari depan mata. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Ada jadi macam tu. Maknanya kita ada kekuatan, maka benteng itu pihak yang berwajib pengawasan juga perlu mengembeling tenaga. Semangat patriotik dah ada pada diri setiap warga, tapi waktu yang sama kita bawa anasir yang lain. Kita buat benda-benda khurafat, benda-benda yang karut marut dalam agama, dalam negara dan sebagainya, menyebabkan penggembelingan itu tidak berlaku dengan sebaiknya. Ustaz, kita sebenarnya nak bicarakan banyak lagi mengenai isu pada pagi ini. Cuma kita sudah kesutukan masa, Ustaz. Mungkin kita nak tutup perbincangan kita ini dengan setengah jam ke? Tak boleh, Ustaz. Tak, ya? Sebab apa kita kesutukan masa. Boleh, Ustaz? Kita teruskan dengan doa, Ustaz. Doa ringkas, persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Sami' wa ya Basir. Ya Allah, ya Allah, Engkau melihat kami pada ketika dan saat ini, ya Allah. Kami berada dalam taman syurga-Mu, ya Allah. Kami berada dalam rahmat kasih-Mu, ya Allah. Pandang kami, lihat kami, ya Allah, dengan rahmat kasih-Mu, ya Allah. Memberi kekuatan kepada kami, ya Allah. Semangat patriotik kami ini, ya Allah, untuk mempertahankan kedaulatan negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau jadikanlah, ya Allah, putih bersih pakaian kami ini, ya Allah. Bersimbah darah sekalipun, ya Allah, kami akan rela untuk berkorban mempertahankan agama-Mu, ya Allah. Bangsa dan negara kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kerana ada dosa-dosa kami Engkau ampunkanlah, ya Allah. Jangan Engkau jadikan dosa-dosa itu, ya Allah, sebagai api kemarahan Engkau kepada kami hingga kami membenci kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna ilaikal masir. Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, anak-anak isteri kami, ya Allah, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, ya Allah, daripada mara bahaya, penyakit yang berbahaya, sopak kusta, penyakit gila dan penyakit-penyakit yang mendatang COVID-19 dan sebagainya, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fadil Ustaz atas ilmu yang diberikan pada pagi ini. Saudara-saudara penonton semua, apa yang baik pada hari ini dapat kita sampaikan dan juga kita amalkan, insya-Allah. Esok jangan lupa bersama dengan Dain Lokman dan juga Ustaz Jafri Abu Bakar dalam tajuknya positif. Jadi saya dan Fadil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara sepanjang kami berbicara langsung. Mudah-mudahan apa yang kita bicara pada pagi ini dapat memberi saham akhirat untuk kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.